إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sebelum saya menyerahkan majlis ataupun pentas kolokium ini kepada Dr. Halim, saya rasa saya tak perlu perkenalkan dengan lebih panjang sebab saya rasa Dr. Halim sudah terkenal sama ada di peringkat School of Education ataupun rakan-rakan yang berada di di Facebook dan sebagainya. Dan kalau kita ingin membincangkan tentang bab penulisan dan sebagainya, saya rasa Dr. Halim adalah orang yang selayaknya lah untuk berkongsi sedikit pengalaman, okey, dan maklumat serta apa-apa pandangan dan kajian yang melibatkan penggunaan artificial intelligence dalam penulisan. Jadi tanpa membuang masa, saya akan sebelum tu saya nak terangkan format kolokium kita pada hari ini. Format kolokium kita pada hari ini seperti biasa akan dibahagikan kepada dua sesi. Sesi pertama yang akan dikelolakan oleh Dr. Halim selaku penceramah utama kita, dan sesi kedua kita iaitu daripada pelajar PhD iaitu Hakim, dan juga daripada pelajar sarjana pendidikan matematik Nur Ain Nadira, okey, yang mana mereka akan berkongsikanlah pengalaman berkaitan dengan kajian dan sebagainya. Jadi tanpa membuang masa, kita mulakan sesi kita yang pertama yang akan dikendalikan oleh Profesor Madya Dr. Abdul Halim Abdullah. Dipersilakan Dr. Halim untuk meneruskan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih kepada Dr. Muhammad Ikram Zakaria, rakan sepanel dalam bidang pendidikan matematik, dan juga pelajar saya yang akan turut berkongsi berkongsi orang kata pengalaman dan juga pengetahuan lah yang telah mereka timba sebagai pelajar PhD dan juga pelajar sarjana dalam khususnya dalam menghasilkan penyelidikan dan juga dan semualah yang turut serta dalam sesi kolokium pada petang ini. Saya sebenarnya secara jujurnya saya mengharapkan pelajar-pelajar projek sarjana muda PSM sebab saya rasa ini lebih berguna kepada mereka memandangkan mereka masih baru dalam dalam aspek penyelidikan. Jadi saya mengharapkan mereka lebih ramailah berbanding pelajar pasca siswaza tetapi bila saya lihat kepada list partisipan ni, saya nampak macam alamak kebanyakannya adalah daripada pelajar pasca siswaza dan juga pensyarah lain terima kasih juga kepada Dr. Nur Aida Dr. Aida dari IPG Temburong Ibrahim dari Lakin. Terima kasih kerana join. Saya harap kita dapat belajar sesuatu lah daripada perkongsian saya pada petang ini dan juga pelajar-pelajar saya yang lain. Barangkali semua peserta yang turut serta dalam sesi kolokium pada petang ini lebih mahir ataupun lebih lebih berkebolehan lah dalam menggunakan artificial intelligence dalam penulisan. Saya rasa barangkali ada pensyarah ataupun ada pelajar yang aktif menulis yang biasa menggunakan artificial intelligence dalam penulisan. Jadi saya cuba berkongsi saya punya pengalaman lah. Mungkin pengalaman saya ni tidaklah sebanyak pengalaman tuan-tuan dan puan-puan telah perolehi sepanjang menggunakan AI. Tetapi saya cuba berkongsi daripada perspektif diri saya sendirilah dalam menggunakan AI dalam penulisan. Jadi saya hasilkan satu pembentangan yang bertajuk AI dalam penulisan, adakah ia sebagai penyalur penyalur manfaat ataupun sebenarnya dia menyebabkan mudarat. Okey, sebagaimana yang diperkenalkan oleh Dr. Muhammad Ikram sebentar tadi, saya Abdul Halim bin Abdullah. Saya merupakan pensyarah di Sekolah Pendidikan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia. Jadi barangkali ada yang ingin bertanyakan kepada saya sebarang soalan berkenaan topik yang saya akan bentangkan sebentar lagi,
bolehlah hubungi saya melalui email yang tertera di hadapan. Okey, dan juga di blog saya yang mana saya juga turut berkongsi pengalaman dan juga pengetahuan di dalam blog tersebut. Baiklah, barangkali saya akan cuba mencampurkan penggunaan kedua-dua bahasa, iaitu bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu lah dalam pembentangan saya ini. Jadi pertama kita lihat dari aspek kelebihan menggunakan AI. Okey, buat pengetahuan semua, saya telah pun melalui zaman keterbatasan internet pada awal 2000 dahulu yang mana um, ketika itu internet sangat terbatas dan uh, apa yang pengalaman saya sewaktu saya bergelar mahasiswa prasiswazah awal tahun 2000 banyak tahun yang lalu ketika itu dengan internet yang terbatas jadi kami perlu pergi ke ICT dulu digital, sekarang ni pusat digital dipanggil sebagai ICT jadi kami perlu mendaftar untuk menggunakan komputer dan internet di situ. Okey, jadi selari dengan peredaran zaman jadi saya dapat lihat dan saya dapat pengalaman betapa zaman sekarang ini menjadikan proses penulisan dan juga penyelidikan tu semakin hari semakin mudah dengan kewujudan pelbagai AI sejak kebelakangan ini. Jadi kalau kita lihat benefit daripada penggunaan AI, pertama of course dia sangat-sangat orang kata apa, time efficiency maksudnya kita dapat menggunakan masa dengan sebaik mungkin lah sebab kita tidak perlu menghabiskan masa yang terlalu lama untuk memahamkan sesebuah artikel jurnal dan kita tidak perlu baca word by word dan kita boleh mengharapkan AI untuk memberikan maklumat daripada sesebuah artikel kepada kita dalam usaha kita untuk menghasilkan penulisan kita. Dan yang kedua, barangkali ini dihadapi oleh pelajar-pelajar prasiswazah ataupun mungkin pelajar prasiswazah juga mungkin menghadapi blok. Maksudnya mereka buntu untuk menghasilkan penulisan tertentu. Jadi mungkin sekarang pelajar PSM, Projek Sarjana Muda sedang menyiapkan, saya percaya mereka sedang menyiapkan bab 2. Jadi mungkin of course lah pertama mereka perlu berjumpa dengan penyela masing-masing untuk mendapatkan pandangan, tetapi dalam masa yang sama mereka juga boleh menggunakan AI untuk mendapatkan idea untuk menulis jadi AI membantu untuk mengurangkan kita punya kebuntuan dalam penulisan. Yang ketiga ni yang selalu saya akan gunakan iaitu grammar and style correction. Okay, banyak sangat AI yang boleh kita gunakan untuk membetulkan grammar. Kita bukannya native speaker unless you are very efficient lah, very excellent in English, but I'm not saya bukan orang yang memang bahasa Inggeris saya bukan orang kata apa very fluent lah jadi saya biasanya saya memang akan menulis dalam bahasa Inggeris, tetapi saya akan menggunakan AI untuk menyimak saya punya grammar dan juga style. Okey, jadi saya dapat feedback yang sangat membantulah dan juga memenuhi standard penulisan artikel yang berindeks Scopus ataupun Web of Science. Okey, dan yang keempat research assistant. Okey, research assistant juga membantu dia berkait dengan yang kedua tadi. Okey, dia membantu kita untuk menentukan hala tuju penulisan kita, menentukan flow tajuk-tajuk yang perlu ada dalam sesebuah topik dan sebagainya. Jadi kita boleh gunakan AI juga. Okey, yang kelima ni juga saya selalu gunakan iaitu language translation. Ketika zaman saya fasa-fasa saya sewaktu saya bergelar mahasiswa prasiswaza, kemudian menyambung pengajian master saya dan kemudian PhD. Okey, kita boleh lihat penggunaan Google Translate yang amat terkenal sekali dalam penggunaannya dan saya lihat dulu perbezaan dulu dengan sekarang. Okey, penggunaan Google Translate telah banyak mengalami transformasi kalau dahulu Google Translate ini hanya orang kata apa, menterjemahkan bahasa Melayu ke bahasa Inggeris ataupun bahasa sebaliknya
secara bulat-bulat. Tetapi sekarang tidak lagi. Kalau kita lihat apa yang ditranslate oleh Google Translate itu semakin hari semakin agak tepat terjemahannya. In fact, apa yang saya lakukan ialah setelah saya Google Translate, especially daripada bahasa Melayu ke bahasa Inggeris, saya guna Google Translate untuk translate, tetapi at the same time saya guna AI tertentu untuk mencantikkan lagi bahasa tersebut. Yang dikira sebagai, kita panggil sebagai pembacaan proof lah, proofreading. Dan juga kita mungkin boleh gunakan AI untuk kita parafrasa sesuatu ayat. Okey. Okey, yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang keenam adalah content summarization. Of course, saya akan terangkan sebentar lagi bagaimana kita boleh gunakan AI tertentu untuk kita minta mereka simpulkan ataupun rumuskan apa yang terkandung dalam sesebuah artikel jurnal tersebut. Okey? Tetapi ingin saya ingatkan kepada semua AI yang saya akan bentangkan ataupun kongsikan sebentar lagi adalah AI yang versi percuma, yang bagi saya sudah memadai lah untuk saya. Tetapi tadi bila saya berjumpa dengan pelajar-pelajar prasiswaza, saya agak terkejut apabila mereka menggunakan Pro punya version dan mereka bayar untuk menggunakan AI tertentu. Uh, Terpulang masing-masing mungkin versi sedia ada ataupun versi percuma ni agak terhad kemudahan yang mereka tawarkan, tetapi apabila kita bayar certain amount, jadi kita akan dapat kemudahan yang lebih sedikit lah berbanding package sedia ada. Dan yang terakhir sekali ni adalah learning opportunity. Setelah saya menggunakan AI, saya rasa saya punya kemahiran bahasa Inggeris agak meningkat. Sebab saya menggunakan AI ni sebagai satu platform untuk saya belajar memperbaiki saya punya kebolehan berbahasa Inggeris dari masa ke semasa. Ini adalah apa yang ditekankan oleh teori konstruktivism. Saya rasa semua dalam ni adalah pelajar-pelajar pendidikan. Jadi saya pasti semuanya tahu apa itu teori konstruktivism. Iaitu biasanya saya akan menggunakan bahasa Inggeris untuk menulis, dan kemudian apabila saya minta AI untuk perbaiki ataupun pembacaan proof terhadap ayat tersebut menggunakan um, AI tertentu, jadi saya boleh lihat perubahan daripada apa yang saya terjemahkan kepada penulisan yang lebih baik. Jadi baru saya fikir, okey, ayat perkataan ini lebih sesuai untuk menggantikan ayat yang telah ada dalam kepala saya. Dia dapat dia dapat replace dia dapat replace penggunaan istilah tertentu ataupun perkataan tertentu yang selama ini saya rasa macam saya ingatkan ini lebih sesuai. Tetapi apabila menggunakan AI, baru saya tahu bahawa ayat ataupun perkataan tersebut lebih sesuai. Jadi dia macam learning opportunity lah bagi saya untuk belajar istilah tertentu dan dalam masa yang sama dapat memperkayakan lagi saya punya vocab dalam bahasa Inggeris. Jadi saya rasa ini adalah bagi saya daripada perspektif saya, ini adalah benefit penggunaan AI daripada perspektif saya lah sepanjang saya menggunakan AI. Walau bagaimanapun, penggunaan AI juga mempunyai kelemahan ataupun kekurangan lah atau drawbacks kita panggil. Yang pertama adalah perkara biasa, iaitu plagiarism concern. Okey, saya selalu mengingatkan pelajar-pelajar saya untuk tidak mengambil bulat-bulat apa yang dihasilkan oleh AI. Okey, walau bagaimanapun sepanjang sehingga ke hari ini, pelajar yang menghasilkan tugasan dalam bahasa Inggeris biasanya pensyarah dia menggunakan Turnitin untuk menyemak similarities, index similarities. Tetapi pengalaman saya sehingga ke hari ini, Turnitin dia boleh detect jawapan yang dihasilkan ataupun di-generate oleh AI dalam bahasa Inggeris. Tetapi betulkan saya kalau saya silap, tetapi untuk pelajar yang menghasilkan tugasan dalam bahasa Melayu, setakat ini Turnitin tidak dapat detect. Tapi betulkan saya kalau saya silap ataupun boleh cadangkan kepada saya sekiranya ada AI yang boleh detect tugasan ataupun tesis yang dihasilkan oleh pelajar menggunakan bahasa Melayu, dengan menggunakan AI.
Okey, kalau Turnitin dia boleh check similarities dalam bahasa Melayu, tetapi dia tak boleh detect sama ada jawapan tersebut dihasilkan oleh AI tertentu ataupun tidak lah. Okey. Yang kedua, lack of originality. Okey. Ini kalau kita terlalu bergantung bulat-bulat daripada AI, originality kita kurang lah. Dan quality control kita pun tidak dapat mengawal kualiti yang dihasilkan oleh AI. Contohnya dalam aspek saya lah, pendidikan matematik. Anda boleh bertanya je kepada AI, apakah yang dimaksudkan dengan penyelesaian masalah berdasarkan model Polya. Memang jawapan yang diberikan sangat-sangat komprehensif. Okey, jadi kita sebagai manusia, fitrahnya kita dikurniakan oleh OI. Tadi AI kan, EOI. OI itu maksudnya original intelligence. Kita ni sepatutnya lebih 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 cerdas lah maksudnya daripada AI. AI ni artificial kan. Kita ni manusia ada otak. Otak ni kita original. Original intelligent. Sepatutnya kita dapat, walaupun kita dapat maklumat itu daripada AI, tetapi OI kita lebih penting untuk menilai sama ada output yang dihasilkan oleh AI tertentu berkualiti ataupun tidak. Okey. Yang keempat, loss of personal voice. Okay, loss of personal voice. Maksudnya, sekali lagi, apabila kita sangat bergantung kepada AI, kita punya pandangan, pendapat kita akan berkurangan. Okay, saya akan gunakan AI untuk saya akan dapatkan dia punya main point tau. Contohnya, apakah kelemahan pemansuhan peperiksaan UPSR di peringkat sekolah rendah? Okay, saya akan dapatkan dia punya keyword untuk saya mengolah ataupun elaborate point-point yang dihasilkan oleh AI. Okey, tetapi saya tidak bergantung sepenuhnya jawapan yang dihasilkan oleh AI. Okey, dan inaccurate information, yang ini memang sangat-sangat biasa saya hadapi. Okey, kalaulah anda pergi kepada ChatGPT, anda minta dia senaraikan, okey, dia ChatGPT, can you please list down the references about the research on problem solving skill in geometry in Malaysia. Dia akan senaraikan, referen-referen tersebut. Walau bagaimanapun, setelah saya semak kewujudan rujukan-rujukan tersebut, terbukti ianya tidak wujud. Yang ini sangat-sangat berbahaya sekiranya anda menggunakan AI tanpa anda menyemak semula maklumat ataupun ketepatan maklumat yang dijana oleh AI. Okey. Dan yang keenam, limited critical thinking. Okey. Kita ni pelajar universiti. Saya suka ingatkan kepada pelajar-pelajar saya, kita ni pelajar universiti di research university. Okey, sama ada pra-siswazah ataupun pasca siswazah. Okey, semua orang boleh siapkan tesis, tuan-tuan dan puan-puan, semua orang boleh buatkan tesis yang tebal, tetapi sekiranya anda bergantung kepada AI sepenuhnya, makcik-makcik kat kampung boleh buat tesis lah, maksudnya macam tu. Dia type, dia dapat jawapan, dia masukkan dalam tesis. Dia type, dia dapat jawapan, dia masukkan dalam tesis. Everyone can do that. But what make you different? Inilah yang dikatakan sebagai critical thinking. Especially pelajar siswazah, pelajar PhD, PhD yang ada viva, yang ada proposal defense. Okey, semua orang boleh hasilkan proposal, semua orang boleh hasilkan thesis, tetapi the way you defend your idea itu lebih penting. Okey, macam mana anda menjawab soalan yang dikemukakan oleh pemeriksa itu adalah lebih penting daripada apa sahaja yang awak telah hasilkan dalam bentuk penulisan tesis. Okey. Dan yang terakhir sekali, drawbacks ni adalah dependency on technology. Okey, kita terlalu taksub ataupun obses dengan penggunaan teknologi, dengan apatah lagi dengan kewujudan pelbagai AI sejak kebelakangan ini. Jadi sama ada dia penyalur manfaat ataupun penyebab mudarat, saya tiada jawapan. Jawapannya ada terletak pada diri masing-masing. Bagaimana, sebab masing-masing lah yang menentukan bagaimana ia dapat dimanfaatkan
dalam apa jua aspek, sama ada dalam penyelidikan ataupun penulisan. Okey. Okey, kita pergi yang basic dahulu sebab niat saya sebenarnya saya nak sampaikan maklumat ni kepada pelajar prasiswazah yang berada di tahun akhir lah yang sedang menyiapkan bab 1, 2 dan 3 dalam PSM 1 mereka Saya harap ramailah yang join supaya sedikit sebanyak perkongsian ini memberi manfaat kepada awak semua untuk menghasilkan proposal kajian Okey, mungkin perkara yang akan saya kongsikan ini agak ringkas lah tetapi kena ingat walaupun ringkas okey ia membantu anda untuk mengecilkan skop pencarian artikel jurnal anda. Okey. Okey, macam mana kita nak gunakan and, or and not. Okey, and, or and not. Okey, kalau kita lihat kalau artikel tu gunakan and, okey, dia akan berada di tengah-tengah. Tengah-tengah. Kalau guna or, dia berada di luar intersection antara dua set ni. Okey. Dan kalau kita tulis not, dia akan berada di tak berkaitan langsung lah dengan gambar rajah van ini. Okey. Okey, kita tengok contoh lah Okey. Kalau saya gunakan dua keyword health and juga chocolate kesihatan dan juga coklat. Okey. Kalau kita type N dalam mana-mana pengkalan data sama ada Scopus ataupun Web of Science ataupun ScienceDirect ataupun Google Scholar. Kebiasaannya empat ini adalah pengkalan data yang sangat-sangat popular lah dalam kalangan pelajar. Tetapi kalau pelajar pasal siswazah tu saya cadangkan biarlah yang lebih berindep lah seperti Scopus ataupun Web of Science ataupun ScienceDirect tetapi kalau pelajar PSM tu saya beri sedikit kelonggaran lah untuk mereka menggunakan Google Scholar Okey. Kalau tuan-tuan dan puan-puan pergi kepada ruangan search search katalah saya guna contoh dua keyword health ataupun chocolate. Okey. Health dan juga coklat, anda letakkan N di tengah-tengah, maka anda akan dapat artikel yang ada kedua-dua perkataan tersebut. Okey? Tetapi sekiranya anda menggunakan perkataan or, okey, semua artikel yang ada perkataan health ataupun coklat akan ada dalam pencarian tersebut. Tetapi sekiranya anda menggunakan memasukkan keyword health dan not chocolate, maka artikel berkaitan dengan health sahaja yang akan anda jumpa. Katalah anda tak nak langsung melibatkan perkataan coklat dalam artikel anda. Jadi semua artikel yang berkaitan dengan coklat memang tidak akan dijumpai. Okey? Ini perbezaan antara and, or dan juga coklat. Tetapi sekarang ni dalam konteks perkongsian saya ini, saya memfokuskan kepada satu sahaja satu sahaja perkataan. Health satu perkataan kan. Coklat satu perkataan. Tetapi bagaimana kalau sebelum tu ini adalah online databases, e-journal dan juga e-books yang memang ada dalam UTM Library. Tolonglah gunakan sebab pihak universiti telah pun melanggan pengkalan data ini dengan harga yang sangat tinggi. Yang mana orang kata apa? Harga langganan ini pastinya datang daripada yuran-yuran anda semualah. Tuition fee. Tolonglah gunakan sebab anda telah membayar perkhidmatan-perkhidmatan tersebut. ScienceDirect, Scopus, Springerlink, Web of Science dan sebagainya yang berkait dengan bidang kita lah, bidang sains sosial. Okey? Okey, ini kalau tadi saya bagi contoh health and chocolate kan. Satu perkataan dengan satu perkataan. Tetapi kalaulah anda ingin menggunakan pencarian anda lebih besar, contohnya penyelesaian masalah matematik, anda nak ada artikel tu ayat penyelesaian masalah matematik dan anda nak juga dalam
artikel tersebut ada perkataan sekolah rendah. Sebab anda semua nak fokus pada murid sekolah rendah ni. Okey? Jadi anda boleh letak inverted comma. Okey? Penyelesaian masalah matematik ada inverted comma. Perkataan N tadi saya nak yang saya kongsikan tadi ada N, dan juga sekolah rendah ada inverted comma. Maka anda akan jumpa semua artikel yang ada kedua-dua perkataan tersebut ataupun ayat tersebut. Sebaliknya, sekiranya anda hanya menggunakan N dan N, anda akan lebih pencarian anda akan lebih meluas. Maksudnya artikel yang ada perkataan penyelesaian, masalah, matematik, yang mungkin tidak berkait dengan penyelesaian masalah matematik secara spesifik. Lebih banyaklah. Tetapi kalau anda ingin yang lebih spesifik, anda boleh letak inverted comma supaya exactly perkataan ini keluar dalam artikel tersebut. Okey? Penyelesaian masalah matematik dan juga sekolah rendah. Dia akan lebih kurang, dia punya pencarian dia, hasil pencarian dia akan kurang berbanding dengan kalau kita letak N setiap perkataan tanpa ada inverted comma. Okey, begitu juga dengan or. Kalau kita letak inverted comma, dia akan kecilkan lagi kita punya dia akan lebih spesifik. Jurnal artikel yang kita jumpa tu akan lebih spesifik berbanding kalau kita letak or selepas perkataan every single word. Okey, kalau kita tengok, kita letak perkataan or, penyelesaian or, masalah or, matematik or, sekolah or rendah. Kita akan jumpa 52,000 lebih artikel. Tetapi kalau kita kecilkan pencarian kita dengan meletakkan inverted comma, maka kita punya pencarian akan lebih terfokus dengan jumlah artikel yang juga terfokus. Okey? Alright. Okey, begitu juga dengan not. Kalau not, kita nak perkataan penyelesaian masalah matematik, tetapi kita tak nak perkataan sekolah rendah. Okey, jadi kita akan jumpa satu dokumen found, tetapi kalau kita letak N dan not sekolah rendah, maka kita akan jumpa lebih banyak lah, lebih sedikit lah daripada tanpa menggunakan inverted comma. Okey, jadi saya harap anda semua dapat faham penggunaan inverted comma dalam pencarian artikel jurnal masing-masing. Okey, ini adalah Google Scholar. Google Scholar ni biasanya digunakan oleh pelajar prasiswazah lah, especially pelajar tahun 1, tahun 2 yang baru orang kata apa, belajar untuk melakukan penyelidikan ataupun membuat analisis, review artikel dan sebagainya. Biasanya mereka akan guna Google Scholar. Bagi saya tak apalah, itu baru fasa awal lah untuk mereka belajar untuk menulis. Jadi sama juga konsep untuk pencarian artikel dalam Google Scholar. Kalau kita letak inverted comma, maka kita akan jumpa jumlah artikel yang lebih tepat dengan apa yang kita kehendaki. Okey, berbanding kalau kita hanya letak penyelesaian masalah matematik sekolah rendah tanpa inverted comma. Okey, ini contoh tadi. Kalau tadi tu kita jumpa 321 yang lebih berfokus. Tetapi kalau tanpa perkataan inverted comma tu, kita akan jumpa sebanyak 45,000 artikel. Semakin banyak artikel yang kita jumpa, semakin pening kepala lah kan, logiknya. Alright, sebab dia tidak berkait dengan kita punya kajian. Okey, kita pergi kepada AI. AI, kalau tadi tu pencarian kepada artikel yang bersesuaian dengan topik kita ataupun penulisan kita. Okey, yang pertama kita guna, yang biasa saya guna, iaitu ChatGPT. ChatGPT yang saya rasa rata-rata daripada kita memang kerap menggunakan ChatGPT. Okey. Alright. Dan saya percaya pelajar tahun akhir prasiswazah ataupun mungkin ada pelajar prasiswazah yang mungkin buntu untuk draft dia punya bab 2, contoh bab 2. Jadi tiada masalah untuk anda mendapatkan idea
tentang susunan topik dalam bab 2 dalam kajian literatur anda. Contohnya saya type tapi pertama kali awak semua kena ada account lah untuk buka ChatGPT. Kalau saya kena sign in, sign up. Lepas tu saya kena buka ChatGPT, tapi saya guna versi yang percuma. Okey, versi yang percuma. Mungkin ada yang dah upgrade penggunaan ChatGPT masing-masing lah dengan membayar langganan tertentu secara bulanan ataupun tahunan kan. Okey, contoh saya nak bantu salah seorang pelajar prasiswada saya, dia nak mengkaji kesediaan bakal guru matematik dalam mengajar matematik di sekolah menengah menggunakan kurikulum KSSN. Okey, tajuknya agak klise lah tapi tak apa mungkin dia masih lagi baru dalam buat kajian. Okey, jadi saya nak bagi cadangan kepada beliau apa yang perlu ada dalam bab 2 tersebut. Jadi saya type dalam ChatGPT, okey, apakah topik-topik yang perlu ada dalam kajian literatur untuk kajian kesediaan bakal guru matematik mengajar matematik di sekolah menengah. Okey, saya type macam tu je dalam bahasa Melayu lagi. Saya type ChatGPT dan ChatGPT, okey, sorry lah sebab dia terlalu banyak dicadangkan, kecil tulisan tu Okey, jadi ChatGPT akan listkan lah topik-topik yang bersesuaian dengan tajuk tesis tersebut. Walau bagaimanapun, sebagaimana yang saya katakan tadi, kita ni sebagai manusia yang diberikan, dikurniakan original intelligence, kita perlulah menyemak ataupun menilai semula jawapan-jawapan yang dihasilkan oleh ChatGPT. Okey, maka di sini pelajar-pelajar PSM sekalian, anda perlu ada perbincangan bersama penyelia masing-masing. Okey, mungkin anda boleh dapatkan maklumat awal daripada ChatGPT, tetapi akhirnya nanti anda perlu berjumpa dengan penyelia masing-masing untuk memuktamadkan tajuk-tajuk apa yang patutnya terkandung dalam bab 2 anda. Okey, kalau ChatGPT ni ada banyak disuruh masukkan, tetapi saya akan filter, akan tapis yang mana yang bersesuaian untuk diletakkan dalam bab 2. Okey? Okey. Bila kita dah dah dapatkan gambaran awal apa yang perlu kita masukkan dalam bab 2, okey, kita boleh gunakan pula chat PDF. Okey, chat PDF. Chat PDF ni saya yang percuma ni dia hanya boleh terima 3 artikel dalam satu hari. Okey, apa yang anda boleh buat adalah bila awak dah semua dah kumpulkan artikel jurnal dalam satu folder, okey, anda upload Su Xiaomei, can you please unmute Su, because I please mute Su Xiaomei. So, can you please mute your microphone? Alright, it's okay. I just posted my presentation. Okay, apa kegunaan chat PDF ni Chat PDF ni anda boleh masukkan upload satu artikel satu masa, kemudian mungkin kita ni semua orang busy kan, semua orang sibuk dan kita mungkin tak boleh baca pun satu persatu ayat dalam artikel tersebut. Jadi anda bolehlah masukkan artikel tersebut, upload ataupun muat naik artikel tersebut, dan artikel tersebut akan mengekstrak maklumat yang anda perlukan daripada artikel tersebut. Contohnya saya tanya chat PDF ni daripada artikel yang saya muat naik tersebut, saya tanya, what were the main findings of the survey conducted among the rural school student in Malaysia? Saya tanya dalam bahasa Inggeris ni tetapi dia bagi jawapan dalam bahasa Melayu. Betapa baiknya chat PDF ni, dia bagi jawapan dalam bahasa Melayu sebab artikel tu pun dalam bahasa Melayu sebenarnya jadi anda boleh lihatlah apakah finding daripada artikel tersebut tanpa sebenarnya membaca artikel tersebut. Okey, tetapi sebagaimana yang saya katakan tadi, kita perlu sedikit effort lah untuk
double check adakah maklumat yang diberikan tu tepat ataupun tidak. Namun sepanjang pengalaman saya, jawapan yang diberikan tu memang hampir tepat sebenarnya. Hampir tepat. Okey. Jadi kita boleh gunakan kita boleh gunakan maklumat tersebut untuk kita perkayakan kita punya bab 2. Ini salah satu contoh soalan untuk daripada satu artikel. Kita boleh tanya lagi, apakah population, apakah sampling, apakah metodologi yang digunakan dalam kajian tersebut, apakah suggestion. Kita boleh tanya. Namun chat PDF ni hanya boleh menerima 3 artikel sahaja dalam masa satu hari. Untuk versi sedia adalah versi percuma. Okey. Ni contohlah contoh saya upload satu artikel jurnal dan kita boleh berinteraksi secara maya dengan chat PDF tersebut untuk mengekstrak maklumat daripada artikel tersebut. Contohnya kat sini, apakah dapatan kajian ini dikeluarkan. Dia kata maaf, saya memerlukan maklumat tambahan. Okey. Saya kata apakah dapatan utama kajian dalam artikel ini. Barulah dia keluarkan maklumat tersebut. Okey. Jadi dia mungkin menggunakan bahasa Melayu tetapi kita ni orang Melayu, orang Malaysia, kita rakyat Malaysia, saya pasti kita boleh touch up penggunaan bahasa Melayu yang telah dijana oleh chat PDF. Okey. Okey, kemudian kalau saya kata tadi chat PDF tu terhad kan, terbatas. Hanya 3 artikel sahaja yang kita boleh berinteraksi dengannya untuk mendapatkan ataupun mengekstrak maklumat daripada chat PDF. Tetapi saya cuba juga guna Science Space. Saya pun nak sebut Science Space lah. Science Space ni sama juga fungsinya chat PDF, tetapi bila saya cuba teroka AI ini, terbukti tiada limit artikel yang kita boleh berinteraksi untuk mendapatkan maklumat. Okey, jadi itulah kita kena saling, orang kata apa, berusahalah meneroka AI yang semakin hari semakin banyak wujud dalam di internet lah. Jadi saya guna Sciencespace. Bila saya guna Sciencespace, sama juga konsepnya dengan chat PDF. Kita boleh masukkan PDF artikel dan kita boleh berinteraksi dengannya untuk mendapatkan maklumat yang terkandung dalam artikel tersebut. Jadi mudahlah. Kalau dulu saya highlight satu siap ada stiker kat tepi-tepi tu nak bezakan, okey, ini finding dia, ini metodologi dia, ini dia punya sampling dia, ini dia punya jadi dengan adanya AI ini, dia dapat memudahkan lagi apakah yang terkandung dalam artikel tersebut. Sciencespace. Jadi ini biasanya yang saya gunakan, soalan-soalan yang saya akan gunakan lah dalam Sciencespace bila saya upload artikel-artikel tertentu. Pertama, apakah objektif kajian tersebut? Apakah reka bentuk kajian tersebut? Apakah sampel dan populasi kajian tersebut? Apakah instrumen yang digunakan? Di manakah lokasi dan negara kajian tersebut dijalankan? Apakah dapatan kajian tersebut? Apakah implikasi kajian tersebut? Jadi saya rasa soalan-soalan ni kita gunakan untuk kita buat analisis kan, kita buat review analisis kan, untuk kita bandingkan antara satu artikel dengan satu artikel yang lain. Okey. Tapi anda mungkin mempunyai soalan yang lebih daripada inilah ini, tapi ini selalunya soalan-soalan yang utamalah yang kita akan jana daripada sesebuah artikel. Okey. Okey, ada juga AI yang bernama Jenny. Ada peserta nama Jenny tak kat sini Jenny ni pula, baik betul Jenny ni Jenny ni dia boleh buatkan ayat pula kat kita Dia boleh buat ayat. Contohnya ada pelajar saya, pelajar PSM yang tengah buat ethnomatematik, Zapin dan juga kuda kepang. Okey, saya type, apakah itu ethnomatematik? Ya Allah, dia boleh pula buatkan ayat kita. Ethnomatematik adalah sebuah cabang okey, biasanya AI ni dia akan hasilkan dalam bahasa Indonesia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi jangan risau, jangan khawatir. AI ni macam-macam, kita boleh minta tolong dia macam-macam. Walaupun dihasilkan dalam bahasa Indonesia, kita minta dia tolonglah terjemah ke bahasa Malaysia. Dia akan terjemah ke bahasa Malaysia. Tetapi sekali lagi saya cakap,
tetap kita sebagai manusia yang dikurniakan akal fikiran untuk menilai semula dan mencantikkan juga ayat-ayat tersebut. Baiknya Jenny ni dia bukan saja buatkan ayat tetapi dia sediakan juga rujukan. Ya Allah, baik betul Jenny ni jadi dia siap sediakan rujukan dan kita boleh mendapatkan rujukan tersebut malah anda boleh dapatkan citation daripada artikel yang berkaitan dengan sesuatu ayat. Jadi nampak tak mudahnya kerja-kerja penyelidikan sekarang ni, penulisan sekarang. Okey. Okey, kemudian lepas tu saya tulis lagi. Apakah kebaikan penyelesaian masalah matematik? Dengan panjang lebarnya si Jenny ni dia dapat hasilkan tulisan tersebut. Okey? Itulah saya kata tadi. Sama ada dia memberi manfaat ataupun dia menyebabkan mudarat. Yang menjadinya mudarat apabila anda salin bulat-bulat apa yang dihasilkan oleh si Jenny ni, makcik Jenny ni. Tanpa anda periksa periksa dia punya ketepatan maklumat. Okey? Jadi bila kita dah dapat hasil daripada Jenny ni, biasanya diguna bahasa Indonesia sebab Indonesia ni negara yang besar jadi antara salah satu bahasa utama di dunia ni adalah bahasa Indonesia jadi kita gunalah Google Translate Google Translate daripada bahasa Indonesia ke bahasa Malaysia jadi tolonglah semak semula ketepatan data, ketepatan idea yang dihasilkan oleh Jenny ni betul tak si Jenny ni guna artikel yang wujud, memang betul-betul wujud tapi sepanjang saya guna Jenny ni memang betul lah wujud artikel tersebut tapi saya memang tidak akan ambil bulat-bulat saya akan paraphrase ayat-ayat tersebut. Okey, dan saya perlu memahami memahami apa yang dihasilkan oleh Jenny ini. Okey. Elicit. Kita pergi ke Elicit pula. Elicit ni kalau kita tengok bab 2 tesis masing-masing mesti akan ada mesti akan ada table kan table ataupun jadual. Okey, jadual tentang author, kemudian negara, kemudian ada metodologi, ada objektif dan sebagainya tetapi Elicit ni dia membantu lagi, dia buatkan jadual untuk kita okey, jadi Elicit ni merupakan membantu anda membuat teks, namun teks yang dijana hanya dalam bahasa Inggeris dengan rujukan yang terhad. Saya dah guna Elicit ni tapi versi percuma dia sangat terbatas kemudahan yang disediakan jadi ia memudahkan anda untuk membina jadual untuk membuat perbandingan antara satu artikel dengan artikel yang lain. Okey? Contohnya saya type the advantages of cooperative learning in mathematics classroom. Okey, sama juga dengan Jenny tadi, dia boleh buatkan kita ayat the advantages of cooperative learning in mathematics classroom beserta dengan rujukan tetapi saya tak pasti Turnitin dapat detect ataupun tidak jadi bagi pandangan saya anda perlu tengok semula rujukan yang diberikan oleh Elicit ni seperti Thomasis, Puri, Cinder, Chan betul tak wujud dan betul tak apa yang dikatakan oleh Elicit. Okey, kemudian saya minta dia buatkan jadual tentang kajian-kajian berkaitan dengan the advantages of cooperative learning in mathematics classroom. Okey, kemudian dia minta, jadual tu nak ada apa? Dalam kolom dia nak ada apa? Contohnya ada main finding. Kita boleh pilih, kita nak main finding ke, kita nak dia punya intervention dia ke, kita boleh pilih. Kita nak study design, ada banyak pilihan apa yang kita nak jadual tu dihasilkan oleh Elicit. Daripada tersebut, daripada apa yang kita pilih tadi, inilah akan terhasil jadual. Nampak tak? Mudah sangat kan? Kerja-kerja sekarang ni, kerja-kerja penyelidikan. Okey, yang ini katalah ni paper, senarai paper sebelah kiri ni, ini adalah dia punya intervention dia, ada metodologinya, main finding dan sebagainya. Yang kita boleh gunakan untuk memandu kita menulis literature review. Okey, ini adalah Elicit.
Okey, kemudian ada research rabbit. Research rabbit. Okey, nampaknya Arnab pun buat kajian research rabbit kan? Okey. Okey, apa research rabbit ni boleh bantu anda ialah anda hanya boleh anda hanya perlu memuat naik satu artikel terkini dengan tajuk anda. Okey, katalah tajuk anda tentang metakognitif. Tahun 2023 yang terkini. Cadangan saya gunalah artikel dalam bahasa Inggeris sebab dia punya skop dia akan lebih besar. Okey, kemudian anda boleh lihat dengan daripada satu artikel tersebut anda boleh lihat pattern kajian-kajian mengenai metakognitif in fizik katakan metakognitif in fizik daripada dulu sampailah sekarang. Anda boleh lihat pattern kajian-kajian berkaitan dengan metakognitif in physics, problem solving. Okey, dengan memasukkan satu paper sahaja. Okey? Nampak daripada satu artikel dia akan cadangkan banyak lagi artikel lain yang berkait dengan tajuk tersebut. Jadi kita boleh lihat pola kajian-kajian terdahulu sampailah kajian-kajian sekarang dalam usaha kita nak tengok apa kekurangan dalam revolusi kajian tersebut. Okey? Nampak tak kita boleh lihat dia punya patternnya kat situ. Daripada satu artikel tu dia boleh terkait dengan banyak artikel terdahulu untuk kita melihat pola. Okey? Dan research rabbit ni boleh tengok juga artikel ni tajuk kita ni masih relevan ataupun tidak. Okey? Banyak tak artikel-artikel berkait yang dikajikan sejak kebelakangan ini, kan? Tahun 2020 ada berapa, tahun 2012, kenapa ada gap antara 2012 hingga 2020 ni mesti ada yalah something yang mungkin kita kajilah 2004 paling banyak tahun berapa. Inilah research rabbit yang dapat membantu anda melihat pattern revolusi penyelidikan yang berkait dengan anda punya tajuk. Okey. Okey, saya biasanya untuk pelajar pelajar pasca siswazah lah utamanya lah saya sangat menggalakkan mereka untuk buat prism flow diagram. Sebab saya nak dia punya perbincangan dalam kajian-kajian terdahulu tu lebih terfokus. Maksudnya dengan adanya prisma flow ni um, kita boleh lihat okey skop kajian ini hanya bersandarkan kepada Scopus database ataupun Web of Science database. Okey, kemudian artikel-artikel yang direview ini bermula daripada tahun berapa ke tahun berapa. Saya suka kalau pelajar-pelajar dapat menyediakan carta Prisma ni. Okey. Jadi carta Prisma ni tuan-tuan dan puan-puan boleh gunakan link yang saya sediakan ni untuk create Prisma anda semualah. Saya sebelum ni saya buat manual je Tapi bila saya prepare untuk pembentangan hari ini, saya cuba cari maklumat adakah terdapat kaedah tertentu yang boleh menghasilkan Prisma Flow ni. Jadi terbukti ada. Jadi kita bolehlah gunakan link yang saya sertakan. Dia boleh createkan apa yang kita kehendaki berdasarkan kehendak kita lah. Okey. Jadi ini dia hasilkan daripada ni dan akan terhasillah prisma yang lebih nampak lebih proper lah kan sebagaimana yang kita biasa tengok dalam jurnal-jurnal tertentu. Okey. Ini biasalah kita lihat prisma flow. Bila saya nampak ni saya nampaklah perbincangan tu berfokuskan kepada gambar rajah prisma flow diagram ini. Okey. Supaya dia memandu saya lah untuk membaca kajian-kajian terdahulu kan, daripada kita tak tahu apa dia punya skop perbincangan dalam sorotan kajian-kajian terdahulu kan. Okey, ini adalah satu lagi AI yang saya sangat suka guna, iaitu Quillbot. Quillbot ni best sebenarnya best sebab dia boleh parafrasa ayat kita sama ada dalam bahasa Inggeris maupun dalam bahasa Melayu. Yang ini penting untuk kita mengelakkan plagiarism. Okey? Bila kita masukkan katalah tapi dia ada limit number kalau yang versi percuma dia ada limit number of
words yang kita boleh paraphrase. Contohnya katalah yang ini kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok yang belah kiri ni ayat saya. Ayat saya tak ambil daripada mana, saya buat sendiri. Tapi katalah ayat ini saya kata macam tak sedap je ayat ni kan. Saya boleh rephrase guna Quillbot ni dan dia akan cadangkan. Cadangkan, dan kalau kita tak puas hati kita tekan lagi rephrase. Tekan lagi sampailah kita puas hati dengan ayat yang dia hasilkan. Okey? Okey, yang ini memang sangat-sangat saya suka guna Quillbot ni. Okey. Okey, saya dah hampir sampai ke penghujung lah Okey, sebenarnya apa yang saya bincangkan ataupun saya kongsikan ini adalah AI yang saya gunakan sepanjang saya berkhidmat di hampir 17 tahun di UTM. Ini adalah antara AI yang saya gunakan, tetapi saya rasa ada banyak lagi AI yang anda semua boleh gunakan. Okey, Quillbot tadi saya gunakan. Okey, ChatGPT saya gunakan. Mendeley. Okey, Mendeley ni saya rasa pelajar pasal sesuatu ni ada yang pergi bengkel bengkel tentang Mendeley. Mendeley ni dia membantu anda menguruskan reference reference. Okey. ScienceHub ni agak controversial sikit ScienceHub ni ikutlah masing-masing ScienceHub ni dia macam bagi saya tak cadangkanlah untuk kita gunakan sebagai kita menjaga etika etika, sebab ScienceHub ni dia memanglah membantu kita mendapatkan artikel yang berbayar tetapi saya agak beratlah untuk sarankan anda gunakan ScienceHub kalau boleh, kalau artikel terwujud dalam database UTM, anda dapatkanlah original artikel tersebut tapi kalau tak dapat terpulanglah masing-masing sama ada nak guna ScienceHub ataupun tidak. Tapi kalau dulu masa saya buat PhD dulu, kalau kat Facebook tu dia ada doctorate support group kalau siapa yang join kat situ ada doctorate support group, kat situ dia menghimpunkan pelajar-pelajar PhD pelajar-pelajar PhD Malaysia yang belajar di seluruh dunia. Okey, kat situ kita boleh macam tanyalah dapat tak mungkin database universiti yang mereka pergi tu ada melanggan artikel tersebut jadi kita boleh minta bantuan lah untuk dapatkan artikel kan tapi kalau orang kata apa last option tu kita gunalah ScienceHub untuk buka file yang kita nak sangat. Okey, Writeful ni agak menarik tapi saya tak pernah guna dia membantu untuk kita menulis abstract. Okey, menarik lah sebab saya tak pernah guna ni. Saya baru share saya baru masukkan dalam slide saya sebab saya terpandang dalam satu Facebook rakan saya jadi saya kongsikanlah juga di sini. Okey, kemudian any summary dia merangkum jurnal GPT-0 mendekati tulisan AI, DeepL penerjemah, slides go, membuat PowerPoint. Tapi saya rasa Canva menarik jugalah nak buat PowerPoint in fact slide pembentangan saya pada petang ini saya hasilkan guna Canva. Okey. Author.ai mengubah suara. Okey, mengubah suara menjadi teks. Menarik mungkin cakap dah boleh buat satu buku mungkin Dr. Ikram apa yang saya bentangkan petang ni mungkin boleh tukar kepada teks. Bolehlah kita jual buku tentang pembentangan pada petang ini mungkin boleh cubalah author.ai ni. Okey, kemudian Humata AI review artikel dan jurnal. Okey, sama juga mungkin ni adalah alternatif lain lah yang anda boleh gunakan untuk mereview artikel. Tom AI membuat presentasi. Perplexity menulis berserta referensi. Connected Papers ni pun dia punya konsep lebih kurang macam research rabbit tadi. Rabbit research tadi dia boleh dapatkan, dia tengok pola kajian-kajian terdahulu. Dan akhir sekali Turnitin. Turnitin ni biasa pensyarah gunakanlah untuk menyemak plagiarism. Okey. Jadi saya rasa itu saja perkongsian saya genap 1 jam untuk pada petang ini. Jadi saya ucapkan selamat maju jaya kepada semua yang sudi mendengar pembentangan saya pada petang ini dan saya harapkan apa yang saya kongsikan pada petang ini dapat memandu anda untuk mendapatkan idea bagi penulisan sama ada artikel jurnal ataupun tesis ataupun assignment masing-masing. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kembali ke Dr. Ikram.
Terima kasih diucapkan kepada Profesor Madya, Dr. Abdul Halim Abdullah. Satu perkongsian yang sangat bagus dan baik, terutama sekali kepada pelajar-pelajar tahun 1, yang mana pelajar-pelajar tahun 1 merupakan antara individu yang baru sahaja melibatkan diri dalam dunia penyelidikan. Jadi boleh gunakan semua AI tools yang kita ada yang telah disediakan secara percuma namun secara beretika, seperti mana yang telah diterangkan oleh Dr. Halim sebentar tadi. Jadi siapa yang masuk dalam sesi kita pada petang ini bertuahlah, dapat mengetahui apakah tools-tools yang boleh kita gunakan dalam kajian kita pada masa akan datang. Jadi kita akan teruskan dengan sesi kita yang kedua, iaitu perkongsian daripada pelajar-pelajar pasca siswaza. Dengan itu kita akan mulakan sesi perkongsian kita dengan pelajar ijazah sarjana dahulu, iaitu saudari Nur Ain Nadirah. Dengan itu saya persilakan saudari Nur Ain untuk memulakan sesi perkongsian. Dipersilakan Ain. Terima kasih Dr. Ikram. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para pensyarah dan rakan pelajar. Saya Nur Ain Nadira akan meneruskan perkongsian pada slide seterusnya ini mengenai aplikasi bahasa pengaturcaraan yang dapat diintegrasikan dalam pendidikan matematik, iaitu aplikasi Scratch. Maka perkongsian pada hari ini tidak fokus semata pada pengenalan terhadap aplikasi Scratch, namun kita akan lihat juga kepada kesedaran bakal guru terhadap kewujudan aplikasi ini serta kesediaan mereka untuk mengintegrasikan aplikasi ini pada masa akan datang. Jadi apakah itu aplikasi Scratch? Adakah aplikasi ini sama seperti aplikasi matematik lain? Jadi berbeza dengan persoalan yang dikeluarkan oleh Dr. Halim sebentar tadi mengenai adakah AI itu membawa kepada manfaat atau bermudarat, aplikasi Scratch yang saya akan kongsikan sebentar lagi ini saya yakin dan pasti peratus kebaikan menggunakan aplikasi dalam pendidikan matematik khususnya adalah lebih tinggi berbanding kemudaratannya. Okey, secara umumnya, aplikasi Scratch ini merupakan satu aplikasi sumber terbuka yang telah dibangunkan oleh MIT Media Lab pada tahun 2007 dan aplikasi ini menggunakan bahasa pengaturcaraan grafik dengan tujuan untuk memanipulasi grafik, audio ataupun video melalui aktiviti pengekodan. Jadi dalam aplikasi Scratch, projek-projek yang dibina ini adalah melalui gabungan-gabungan blok yang terdapat pada aplikasi tersebut bagi menghasilkan satu pergerakan karakter digital atau kita panggil sebagai sprite. Jadi setiap blok yang terdapat dalam aplikasi ini mempunyai warna, bentuk maupun fungsi yang berbeza untuk mengelakkan berlakunya ralat ketika pengekodan dijalankan. Maka tujuan aplikasi pengaturcaraan berasaskan blok ini diperkenalkan adalah bagi yang pertama kita nak menarik minat pelajar khususnya terhadap aplikasi pengaturcaraan sejak di bangku sekolah lagi. Jadi statistik yang ditunjukkan melalui laman Scratch sendiri menunjukkan bahawa 0.59% pengguna aplikasi ini adalah datangnya daripada penduduk di Malaysia dan majoriti peringkat umur pengguna aplikasi ini adalah dalam kalangan pelajar berusia 12 tahun dan ke atas. Maka penggunaan aplikasi ini bagi para pelajar di sekolah mampu memberi banyak kebaikan dan manfaat kepada perkembangan tahap pemikiran pelajar. Sebagai contoh, melalui kajian lepas yang dilakukan oleh Ganbas 2022 menyatakan bahawa ciri animasi yang dikeluarkan melalui aplikasi Scratch dapat menarik perhatian pelajar terhadap persekitaran pembelajaran dan sekaligus membantu mereka memahami dan menggambarkan konsep atau masalah matematik yang kompleks dalam bentuk yang lebih mudah. Animasi yang ditawarkan dalam aplikasi Scratch ini juga berperanan dalam membentuk perwakilan model mental dan turut memberi sumbangan kepada pengekalan ingatan jangka panjang para pelajar. Sebagai contoh, untuk konsep geometri, pada tahap awal perkembangan pemikiran geometri, pelajar akan memulakan dengan kemahiran memvisualisasikan suatu bentuk dilihat melalui mata kasar. Namun, terdapat beberapa penelitian yang dilakukan oleh kajian lepas menunjukkan bahawa kemahiran asas tahap pemikiran geometri ini mungkin tidak begitu mudah untuk dikuasai oleh pelajar.
Oleh itu, dengan menggunakan aplikasi Scratch, konsep geometri yang kompleks seperti translasi, putaran ataupun refleksi contohnya dapat dipaparkan kepada pelajar dalam bentuk animasi. Ini memberikan peluang kepada pelajar untuk lebih memahami perubahan posisi ataupun bentuk melalui pergerakan yang dapat dihasilkan dalam aplikasi Scratch. Maka dengan cara ini, pembelajaran geometri akan menjadi lebih interaktif dan dapat merangsang pemahaman pelajar terhadap konsep tersebut. Selain itu, Nauri dan lain-lain pada tahun 2019 juga menyatakan bahawa proses pembinaan projek melalui penyusunan blok ni menjadi salah satu praktis dalam pembentukan kemahiran kreatif dan penyelesaian masalah secara sistematik. Sebelum blok-blok itu disusun di pentas aplikasi Scratch, pelajar akan memahami terlebih dahulu dengan lebih mendalam masalah yang diberikan, merincikan masalah tersebut kepada beberapa sub-masalah dan mengaplikasikan proses testing atau debugging untuk menyokong langkah-langkah penyelesaian masalah. Dan proses penyelesaian masalah ini dilihat bersesuaian dengan proses penyelesaian masalah matematik, di mana pelajar mula dengan memahami masalah matematik sehinggalah kepada membuat refleksi terhadap penyelesaian masalah yang dilakukan. Oleh itu, berdasarkan kepada dua contoh impak positif yang dinyatakan ini, kita dapat sedikit gambaran bahawa aplikasi ini sesuai untuk dipraktikkan dalam kelas matematik bagi menyuntik kemahiran matematik yang diperlukan dalam pembelajaran abad ke-21. Okey, seterusnya kita akan lihat pula dengan lebih teliti perbandingan kemahiran dan pemahaman yang dapat dibina melalui aplikasi Scratch dengan kemahiran yang dibutuhkan oleh pelajar melalui pembelajaran matematik. Yang pertama adalah pemahaman terhadap konsep abstrak. Dalam aplikasi Scratch, penggunaan blok-blok dan algoritma adalah merupakan satu bentuk perwakilan abstrak untuk pelajar menyelesaikan masalah dan digunakan untuk mengeluarkan output yang tertentu. Manakala dalam matematik pula, simbol ataupun rumus yang kita gunakan merupakan satu perwakilan terhadap konsep-konsep tertentu. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah algoritma. Dalam aplikasi Scratch, untuk kita menghasilkan sesuatu output, pengguna aplikasi ini akan melalui satu set proses yang dimulakan dengan menyusun dan kemudian memilih dan seterusnya membuat refleksi. Begitu juga dengan proses penyelesaian masalah matematik. Seperti yang telah dinyatakan dalam BSKP KSSM Matematik, di mana proses penyelesaian masalah akan dimulakan dengan memahami dan mentafsir masalah, seterusnya merancang strategi penyelesaian masalah, melaksanakan strategi dan akhir sekali adalah membuat refleksi. Yang ketiga adalah penguraian masalah. Kebiasaannya sebelum kita membina projek dalam aplikasi Scratch, pengguna akan mengenal pasti masalah yang diberikan secara general dan memecahkan masalah tersebut kepada beberapa sub-masalah kecil untuk diselesaikan secara berasingan. Jadi dalam matematik, penguraian masalah ini juga dapat dilihat dalam proses penyelesaian masalah matematik. Seterusnya adalah iterasi. Dalam aplikasi Scratch, iterasi ini merupakan satu proses pengulangan yang dilakukan oleh pengguna melalui proses testing dan debugging, di mana pengekodan yang telah dilakukan melalui susunan blok-blok akan diuji sehingga mencapai satu solusi yang ideal. Begitu juga dengan matematik, di mana di akhir proses penyelesaian masalah, pelajar dikehendaki untuk membuat refleksi terhadap penyelesaian serta strategi yang digunakan bagi menentukan penyelesaian masalah yang didapati adalah ideal dan tepat. Yang terakhir merupakan kreatif. Jadi melalui aplikasi Scratch, pelajar dapat membentuk pemikiran kreatif di mana penyelesaian masalah melalui penyusunan blok memberi pelajar pelbagai pilihan jawapan sehingga memaksa pelajar untuk berfikir di luar kotak untuk mendapatkan jalan penyelesaian yang tepat. Begitu juga dengan dalam matematik, kreatif ini merupakan salah satu kemahiran penting yang diberi penekanan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk membentuk pelajar yang berkemahiran abad ke-21. Oleh kerana kemahiran maupun pengetahuan yang dibina melalui aplikasi Scratch ini mempunyai banyak persamaan dengan kemahiran yang dibina melalui subjek matematik, maka saya yakin aplikasi Scratch ini dipercayai sesuai untuk diintegrasikan dalam kelas matematik untuk membantu perkembangan pemikiran matematik pelajar dan sekaligus mengubah persekitaran pembelajaran menjadi lebih seronok. Namun begitu, kajian yang telah dilakukan oleh Zhang dan Nauri pada tahun 2019 menunjukkan bahawa peratus tertinggi iaitu 63% kajian yang dilakukan melibatkan aplikasi Scratch adalah dalam bidang sains komputer dan hanya 9% kajian berlaku dalam bidang matematik. Perkara ini menunjukkan bahawa kurangnya kajian maupun kesedaran pendidik terhadap penyesuaian aplikasi Scratch
dalam pembelajaran matematik di sekolah. Dan perkara ini secara tidak langsung telah menunjukkan penggunaan teknologi berasaskan bahasa pengaturcaraan dalam kalangan guru dalam kelas matematik berada pada tahap yang kurang memuaskan sehingga berlakunya jurang dalam membentuk pendidikan digital berasaskan bahasa pengaturcaraan. Maka kajian yang telah dilakukan oleh Ayub pada tahun 2021 dan juga Hau pada tahun 2022 menunjukkan bahawa terdapat beberapa kategori jurang digital dalam aspek pendidikan serta peringkat halangan yang menjadi bukti terhadap kurangnya penggunaan teknologi dalam kelas matematik. Yang pertama kita tengok daripada kategori jurang digital yang telah dikaji oleh Ayub pada tahun 2021. Jurang digital yang pertama adalah melalui aspek motivasi. Kebiasaannya, aspek ini didominasi oleh penerimaan individu terhadap teknologi yang memberi kesan kepada motivasi seseorang. Motivasi yang ditunjukkan ini juga boleh dilihat daripada beberapa faktor lain seperti jantina, umur, personaliti maupun tahap pemikiran. Seterusnya bagi kategori jurang digital yang kedua adalah aspek kemahiran digital dan penggunaan teknologi. Kemahiran digital ini dia telah memfokuskan kepada kemahiran menggunakan teknologi dengan lebih bermakna dan dengan tujuan yang lebih kompleks. Jadi kenapa kemahiran menggunakan teknologi dengan bermakna ini adalah penting? Kerana terdapat kajian lepas yang menyatakan bahawa pendidik tidak menggunakan teknologi sebagai alat kognitif untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan sebaliknya mereka hanya memindahkan kaedah pengajaran tradisional kepada teknologi sedia ada tanpa menggunakan sebaiknya fungsi teknologi. Sebagai contoh, guru-guru ini beranggapan bahawa sekiranya penerangan melalui buku teks adalah pengajaran tradisional, maka pengajaran digital berlaku apabila penerangan itu dilakukan dengan membaca info melalui tablet sahaja. Jadi perkara ini menunjukkan kemahiran penggunaan teknologi dengan tidak berkualiti dan tidak bermakna telah berlaku. Maka perkara ini telah menghasilkan jurang digital aspek seterusnya iaitu hasil dan kesan digital di mana keberkesanan penggunaan teknologi ini dipengaruhi oleh gerak kerja penggunanya. Sekiranya guru di sekolah tidak memanfaatkan sepenuhnya dalam kelas, maka kesan yang dapat dilihat adalah terhadap penglibatan pelajar dan pencapaian akademik pelajar. Jadi melalui jurang digital yang telah dibincangkan ini, kita dapat lihat bahawa aspek motivasi dan kemahiran menggunakan digital ini merupakan aspek yang dapat memberi kesan kepada penggunaan digital dan seharusnya diberikan penekanan dengan lebih teliti dalam konteks pendidikan. Manakala bagi peringkat halangan yang telah dikaji oleh Hau pada tahun 2022 pula, halangan pertama adalah daripada segi sumber dan sokongan. Namun begitu, dalam konteks pendidikan di Malaysia, halangan ini tidak seharusnya timbul lagi apabila pengenalan terhadap pelan transformasi ICT pada tahun 2019 dan 2023 yang telah diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dibangunkan untuk merapatkan jurang digital serta akses kepada internet di seluruh sekolah di Malaysia sama ada di luar bandar ataupun di bandar. Selain itu, pada tahun ini pula pelaksanaan dasar pendidikan digital 2023 pula diperkenalkan dengan tujuan yang sama iaitu merapatkan jurang digital melalui latihan dan program berterusan para pendidik bagi meningkatkan kompetensi dan pembangunan profesional pendidik serta menyediakan generasi fasih digital. Okey, seterusnya bagi peringkat halangan kedua adalah dari segi sikap kemahiran dan pengetahuan. Sikap kemahiran dan pengetahuan ini kita dapat lihat adalah sama seperti kategori jurang digital yang telah diterangkan oleh Ayub pada tahun 2021. Maka berdasarkan kepada kedua-dua konteks jurang digital yang telah dibincangkan ini, kita dapat simpulkan bahawa aspek pengetahuan, kemahiran dan sikap menjadi salah satu faktor utama yang perlu diteliti bagi meningkatkan kekerapan penggunaan teknologi dalam pengajaran khususnya dalam subjek matematik. Oleh itu, melalui tiga-tiga aspek ini, kajian yang telah dilakukan oleh saya telah menjalankan soalan selidik yang melibatkan bakal guru matematik tahun 1 dan 2 bagi mengukur tahap kesediaan mereka terhadap penggunaan Scratch dalam kelas matematik. Jadi berdasarkan kajian yang telah dilakukan, secara keseluruhan kajian mendapati bahawa pengetahuan dan kemahiran bakal guru matematik terhadap penggunaan aplikasi Scratch secara umum maupun pengetahuan kemahiran mengintegrasikannya dalam pembelajaran matematik berada pada tahap yang rendah berbanding aspek sikap. Jadi jika kita teliti perbandingan dapatan di antara pengetahuan dan kemahiran menggunakan Scratch secara umum
Kajian mendapati bahawa hanya 38.3% responden menunjukkan pengetahuan yang baik terhadap pengetahuan asas menggunakan Scratch seperti menyeret blok pentas ataupun menukar imej latar belakang mahupun melakukan perubahan terhadap karakter digital sprite. Namun begitu, daripada pengetahuan umum ini, hanya 15% bakal guru tahu untuk membina projek asas seperti mengarahkan sprite berjalan 10 langkah dan hanya 6% mampu membina projek seperti ini tanpa bantuan rakan maupun pensyarah. Maka kajian mendapati bahawa di antara cabaran yang telah dihadapi oleh bakal guru ini adalah yang pertama, kesukaran dalam memahami konsep blok yang melibatkan blok pemboleh ubah ataupun variable dan juga blok-blok bersyarat seperti looping, if else ataupun conditional block. Jadi perkara ini juga ada dibincangkan melalui kajian lepas yang menyatakan bahawa pemahaman terhadap fungsi blok khusus kepada variable dan looping ini telah menyuntik pemikiran logik pengguna untuk menentukan apakah pemboleh ubah baharu yang perlu dibina bagi menghasilkan output yang diingini dan apakah syarat yang perlu ditetapkan dalam sesuatu projek. Oleh itu, kemahiran logikal adalah sangat penting bagi membantu bakal guru dalam menangani masalah ini. Selain itu, cabaran yang dihadapi ini juga dapat dilihat apabila guru ni mengalami kesukaran dalam menangani ralat sintak yang berlaku. Walaupun tujuan asal bentuk dan warna blok yang berbeza melalui aplikasi Scratch ini adalah untuk mengurangkan kebarangkalian bagi ralat sintak itu berlaku, namun kajian lepas menyatakan bahawa pemahaman yang terperinci bukan sahaja kepada warna blok, malah untuk setiap fungsi blok masih diperlukan bagi memastikan pemilihan blok yang bersesuaian walaupun blok yang dipilih datang daripada kategori warna yang sama. Okey, seterusnya, bagi pengetahuan dan kemahiran mengaplikasi Scratch ke dalam matematik pula, kajian menunjukkan bahawa pengetahuan dan kemahiran bakal guru adalah sangat rendah apabila nilai peratus yang ditunjukkan tidak mencapai separuh daripada bilangan responden sebenar. Sebagai contoh, 15.7% bakal guru menyatakan bahawa mereka tahu untuk menggunakan Scratch bagi menyokong pengajaran matematik. Namun hanya 6% yang mahir untuk mengendalikan aplikasi Scratch sebagai bahan bantu mengajar. Jadi kajian mendapati bahawa perkara ini adalah berpunca daripada kurangnya latihan menggunakan aplikasi Scratch yang menjurus terus kepada matematik dan juga bakal-bakal guru dalam kajian ini juga berpendapat bahawa disebabkan oleh perubahan silibus matematik yang semakin sukar, ia telah menjadikan mereka kurang yakin untuk mengintegrasikan Scratch dalam kelas matematik. Tapi namun begitu, pengkaji kajian lepas menyatakan bahawa permasalahan-permasalahan yang terjadi ini di awal penggunaan aplikasi ini merupakan sebahagian daripada proses pembelajaran untuk menjadikan bakal-bakal guru ini lebih profesional dan perkara ini akan menjadi lebih baik sekiranya mereka terus mempraktikkan aplikasi ini pada masa akan datang. Jadi aspek ketiga yang juga dikaji dalam kajian ini adalah aspek sikap. Hasil kajian melalui aspek sikap ini menunjukkan perbezaan yang besar berbanding dua aspek yang telah saya bincangkan sebentar tadi. Secara umum, dapatan ini telah menunjukkan bahawa tanggapan serta penerimaan bakal guru matematik yang positif terhadap penggunaan aplikasi Scratch. Ketiadaan tanggapan negatif terhadap aplikasi ini telah mencerminkan bahawa bakal guru matematik dapat menerima aplikasi Scratch sebagai salah satu medium inovasi pendidikan dan seterusnya dapat menerapkan aplikasi ini dalam pembelajaran dan pengajaran matematik pada masa akan datang. Namun, di sebalik penerimaan positif yang ditunjukkan, Scratch, keyakinan bakal guru untuk mempraktikkan Scratch dalam kelas matematik masih berada pada tahap yang rendah disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan kemahiran. Perkara ini telah menunjukkan bahawa sikap, pengetahuan dan kemahiran adalah berkait di antara satu sama lain dan perlu diberi perhatian sama rata. Melalui penerimaan positif dan ditambah lagi dengan kesedaran terhadap kurangnya keyakinan dalam menggunakan aplikasi Scratch, perkara ini telah menyebabkan motivasi bakal guru matematik untuk terus berusaha dalam meningkatkan kemahiran dan pengetahuan berada pada tahap yang tinggi. Oleh itu, berdasarkan kepada ketiga-tiga aspek ini, kajian dapat merumuskan bahawa sungguh pun pengetahuan dan kemahiran bakal guru masih berada pada tahap yang rendah disebabkan oleh Scratch merupakan salah satu ilmu baharu bagi mereka, namun sikap mereka yang positif ini pada masa akan datang memberi kesan kepada peningkatan kemahiran dan pengetahuan mereka untuk menggunakan Scratch. Kesimpulan yang saya dapat lakukan berdasarkan kajian yang telah dilakukan, yang pertama adalah 3 aspek iaitu pengetahuan, kemahiran dan sikap adalah saling berkait dan perlu diteliti sama rata. Yang kedua, kajian menunjukkan bahawa bakal guru matematik ini mempunyai pengetahuan asas yang baik tentang aplikasi Scratch. Namun,
pengetahuan praktikal dan kebolehan untuk mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pengajaran masih perlu dipentingkan. Oleh itu, sesi pendedahan yang lebih intensif terhadap aplikasi Scratch mungkin melalui bengkel atau kursus-kursus tambahan perlu dilakukan bagi memastikan guru-guru ini benar-benar bersedia untuk mengintegrasikan aplikasi Scratch dalam kelas matematik pada masa akan datang. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Saudari Nur Ain Nadira atas perkongsian yang telah disampaikan sebentar tadi. Satu perkongsian yang sangat menarik yang membincangkan mengenai aplikasi Scratch dalam pendidikan matematik. Jadi kepada pelajar-pelajar dan rakan-rakan yang ingin menjalankan kajian dalam pendidikan matematik, terutama sekali melibatkan aplikasi Scratch, bolehlah berjumpa dengan Saudari Nur Ain Nadirah selepas ini. Kalau jumpa dekat mana-mana tu bolehlah tegur-tegur dan sebagainya. Jadi kita pergi ke sesi yang terakhir, iaitu perkongsian daripada pelajar PhD, iaitu Hakim. Jadi saya persilakanlah Hakim untuk meneruskan sesi perkongsian kita pada petang ini. Dipersilakan Hakim. Okay, baik. Terima kasih Dr. Ikram sebagai pengurus majlis. Yang saya hormati Prof. Madya Dr. Abdul Halim dan juga saudari Nur Ain Nadira, pensyarah-pensyarah dan juga rakan-rakan pelajar sekalian. Okay. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Hakim bin Abdul Jalil dan saya akan membuat sedikit perkongsian berkaitan dengan tajuk perkongsian saya pada hari ini adalah kesiapsiagaan sebelum turun ke lapangan. Okey, saya akan kongsikan sedikit pengalaman lah. Mungkin ramai yang kat sini yang ada lebih banyak pengalaman lagi, tapi sekadar yang saya tahu saya akan cuba kongsikan yang terbaik yang saya tahu. Kesiapsiagaan sebelum turun ke lapangan. Kesiapsiagaan itu maksudnya preparation kita, apa yang kita perlu sediakan dari segi mental ataupun administration dan sebagainya. Ini adalah kandungan perkongsian saya yang mungkin singkat saja. Pertama sekali kita akan bincangkan sikit tentang proses pengumpulan data dan juga persediaan sebelum turun ke lapangan, yang mana saya bahagikan kepada 4 bahagian, 4 persediaan, iaitu pengurusan, teknikal, fizikal dan juga mental. Dan akhir sekali saya akan sediakan mungkin kongsikan sedikit tips yang mana khusus untuk kajian kualitatif yang menggunakan kaedah kajian temu bual. Baik, proses pengumpulan maklumat ataupun proses pengumpulan data adalah satu proses yang mana kita perlu lakukan semasa kita menjalankan sesuatu kajian. Jadi kalau kita nak buat kajian, mestilah kita ada proses nak kumpulkan data ni kan. Jadi nak kumpulkan data ni, kita kena buat sesuatu menggunakan kaedah kajian yang mana kita telah belajar dalam kelas-kelas research methodology dan sebagainya. Mungkin perkongsian daripada penyelia masing-masing dan sebagainya. Okay. Jadi terdapat pelbagai kaedah kajian yang kita boleh gunakan dalam kajian penyelidikan kita. Yang biasa kita dengar adalah kaedah soal selidik ataupun questionnaire. Okay, survey. Kita bagi survey kepada orang dan minta isi, okay, dan kita dapatkan kumpulkan berapa poin dan sebagainya lah. Okay, itu adalah kaedah kuantitatif. Kita juga biasa dengar kaedah kualitatif yang menggunakan kaedah temu bual. Kita interview sama ada pakar ataupun sampel kajian kan. Okey, ini adalah kaedah kualitatif lah, mana kita akan dapatkan tulis transkrip dan hasilkan sesuatu daripada dapatan temu bual tersebut. Kita juga ada kaedah observation ataupun tinjauan ataupun pemerhatian. Kita duduk ke satu tempat, okey, dan kita lakukan observation kita. Observation ni kita boleh jadi kuantitatif ataupun boleh jadi kualitatif lah. Kebanyakan kalau kualitatif kita tengok dan kita tulis semula apa yang kita dapatan daripada pemerhatian tersebut. Tapi kalau jadi kuantitatif, contohnya kita tengok sebagai contoh, sebagai idea,
kelas online sebagai contoh. Kita buat observation, kita tak ada cakap apa-apa, tapi kita just observe kelas online tersebut. Kita nak kaji berapa kali murid bertanyakan soalan dalam kelas online. Okay? Dan kita cuma kira. Itu adalah observation daripada segi kuantitatif. Dan juga ada banyak lagi kaedah-kaedah kajian lain yang khusus mengikut bidang-bidang tertentu. Contohnya ada kawan saya yang buat kajian dalam bidang psikologi. Dia menggunakan kaedah kajian neuroimaging ataupun ada juga kawan saya yang buat kajian dalam bidang mass communication menggunakan text analysis, kaedah kajian text analysis. Macam saya sendiri sebelum ni dalam bidang sejarah, saya menggunakan archive analysis. Pergi ke arkib dan cari dokumen dan kita analisis balik dokumen-dokumen tersebut. Dan kalau dalam bidang pendidikan sendiri, kita ada khususnya kebiasaannya lah kita akan ada kaedah kajian menggunakan assessment ataupun ujian. Jadi banyak lagi kaedah-kaedah kajian lain yang spesifik mengikut bidang-bidang tertentu. Okay, jadi dalam kajian ni saya lebih memfokuskan kepada kaedah kajian temu bual, ataupun boleh juga mengikut kaedah kajian pemerhatian, boleh jadi jugalah. Okay. Seterusnya kita pergi kepada persediaan yang pertama dalam sebelum kita turun ke lapangan, sebelum kita pergi jumpa dengan sampel, sebelum kita pergi jumpa dengan orang untuk kita interview ataupun untuk kita dapatkan questionnaire ataupun untuk kita bagi murid untuk jawab ujian-ujian. Pertama sekali kita kena lakukan persediaan pengurusan lah, administration. Pengurusan ni yang mana kita kena dapatkan approval daripada siapa? Siapa orang yang bertanggungjawab untuk sampel tersebut. Jadi kita kena dapatkan kebenaran daripada pihak yang bertanggungjawab tersebut lah. Jadi kadang-kadang murid ataupun kita lah, pelajar ataupun penyelidik ni terlepas pandang tentang persediaan pengurusan ni. Kita underestimate masa yang diperlukan untuk persediaan pengurusan ni. Kadang kita ingatkan mudah ataupun ingatkan sekejap je. Tapi sebenarnya dia mengambil masa yang agak lama lah. Saya kongsikan kat sini, kalau kita nak buat kajian di sekolah, tak kira lah sama ada kita nak buat ujian ataupun kita nak buat tembual ataupun nak bagi survey soal selidik kepada guru dan sebagainya. Kalau kita nak turun ke sekolah, ini adalah flow yang kita perlu jalankan. Pertama sekali kita kena pergi minta kebenaran daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM, yang mana kita kena minta kebenaran daripada Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan, BRPDP. Kita tak perlu pergi ke KPM pun ataupun tak perlu pergi ke Putrajaya pun. Kita cuma perlu isi borang di laman web IRAS 2.0. Dalam laman web tersebut kita perlu isi lah maklumat-maklumat yang berkaitan dengan kajian kita. Dan last sekali dia akan minta kita untuk upload satu proposal yang berdasarkan kepada format yang diberikan lah. Dia akan bagi kita satu format, follow dan buat satu proposal berdasarkan format yang diberikan ni lah. Short proposal je. Tapi berdasarkan daripada format yang diberikan, bukan daripada UTM ataupun bukan daripada uni kita lah. Dan daripada format tersebut kita perlu isi, dan buat satu proposal, kita hantar. Kalau proposal kita lepas, kita akan boleh pergi ke next stage lah. Kalau tak lepas, dia akan minta kita untuk revise semula proposal kita tu. Kalau ada pemutalan, mungkin pemutalan sikit-sikit, ataupun kalau dia tak bagi, dia akan bagi tahulah sebab apa dia tak bagi. Jadi kita kena buat permohonan semula. Selepas kita dapatkan surat kebenaran bersyarat, biasanya dia akan bagi tahu surat kebenaran bersyarat daripada BRPDP ni, dia akan suruh kita minta pula surat kebenaran daripada Jabatan Pendidikan Negeri. Kalau kita buat kajian di Negeri Johor, jadi kita kena pergi ke Jabatan Pendidikan Negeri Johor yang dekat Tasik Utara tu. Kalau untuk bahagian Jabatan Pendidikan Negeri ni, kita tak boleh buat secara online lah. Kita kena bawa surat, bawa dokumen yang dia nak, dan kita kena tulis sebuah surat menyatakan kita nak minta kebenaran
untuk lakukan membuat kajian di sekolah mana. Okey, listkan dalam tu dan kita kena hantar by hand kepada Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Okey, yang ni dia tak boleh buat online. Pergi, okey, dia ada dua sectors yang kita kena dua unit dekat situ. Jadi kalau first time pergi ke Jabatan Pendidikan Negeri, mungkin anda semua akan mungkin tercari-cari lah sebab Jabatan Pendidikan Negeri tu besar, dia ada banyak tingkat, okey, dan dia ada banyak bangunan. Dan nanti dia akan bagi tahulah spesifik kita kena pergi ke mana dan ke mana. Okey, pertama sekali kita kena pergi ke sektor pengurusan sekolah. Okey, dan satu lagi saya tak pastilah tapi boleh bertanya. Okey, pertama sekali dapatkan kebenaran dan bila dapatkan kebenaran satu unit tu kita kena pergi hantar by hand sekali lagi kepada unit yang lain lah. Mungkin agak renyah sikit lah kerjanya tapi prosesnya mungkin kalau kita dah siap semua benda dalam masa 2 jam, mungkin 1 jam je lah, 1 jam di Jabatan Pendidikan Negeri tu semua dah settle, kita boleh dapatkan kebenaran. Tapi dia tak akan bagi kebenaran teruslah. Dia akan cakap kita perlu tunggu dalam 2 minggu, okey, ataupun seminggu untuk dia akan keluarkan, dia akan proses surat kebenaran tersebut. Okey, selepas dapat kebenaran daripada Jabatan Pendidikan Negeri ni, kita kena pergi pula ke Pejabat Pendidikan Daerah. Okey, Pejabat Pendidikan Daerah ni dia bergantung kepada pengurusan berbeza-beza sebab dia daerah yang berbeza. Macam kalau saya dalam kajian yang saya sedang lakukan, saya perlu dapatkan kelulusan daripada 5 PPD yang berbeza sebab ada yang terlibat adalah 5 buah daerah berbeza. Jadi ada PPD yang okey, sekejap satu hari boleh terus dapatkan kebenaran kelulusan. Ada PPD yang agak lama yang kita perlu call banyak kali, mungkin 2 minggu, 3 minggu, masih lagi dia kata dalam proses. Okey, jadi sebab tu saya kata pengurusan ni nampak macam mudah, macam simple je. Dia memang simple tapi dia memerlukan masa yang lama. Jadi kalau kita dah ada specific time untuk kita kata kita nak mulakan kajian dalam waktu tertentu, kita kena susun ataupun prepare awal-awal bahagian pengurusan ni. Okey. Selepas dapat kelulusan daripada PPD ni, kita kena pergi pula kepada guru besar ataupun pengetua sekolah. Okey, biasanya senang je lah. Yang ni saya call je ataupun boleh dapatkan nombor guru besar ataupun pengetua sekolah ni daripada PPD yang terbabit. Okey, macam saya bagi contoh saya punya kajian. Kajian saya ada melibatkan sekolah orang asli. Okey, jadi sekolah orang asli yang terlibat ni kebiasaannya berada di kawasan pedalaman dan kebanyakan PPD sendiri pun sebenarnya tak update sebenarnya lah, tak update numbers nombor telefon guru besar. Mereka sendiri tak pasti guru besar ni masih ada di sini ke, dah pindah ke apa ke. Jadi kita sendiri kena jadi lebih proaktif lah. Tanya, telefon dengan orang ni. Okay, cuba cari nombor. Okay, kalau saya tak dapat nombor guru besar, dapatkan nombor kerani ke apa. Cuba untuk dapatkan nombor guru besar. Okay, selepas kita dapatkan kebenaran daripada guru besar, barulah kita boleh pergi jumpa dengan guru atau murid. Okay, jadi kita set time. Okay, kita nak jumpa bila, tarikh tertentu. Kalau boleh bagi tahu seawal yang boleh. Pukul berapa, masa pukul berapa. Okay, jadi ini adalah flow pengurusan. Okay, nampak macam benda yang selalu kita rasa tak perlulah kita nak buat kajian. Benda ni tak penting. Tapi sebenarnya benda ni penting. Dan benda ni melibatkan akan mengambil sedikit masa lah. Okay, tapi kalau boleh kita cuba seawal yang boleh lah. Okay, once kita dah siap je proposal, terus kita mulakan dengan persediaan pengurusan ni. Okey, kemudian selepas pengurusan ni, kita pergi kepada persediaan teknikal. Okey, persediaan teknikal ni mungkin kita banyak belajar dalam kelas research metodologi lah. Okey, terutamanya adik-adik yang akan membuat kajian, okey, nanti tahun akhir ke dan sebagainya ataupun kawan-kawan yang sedang buat master ataupun PhD, okey, kita kena siapkan teknikal ni kalau boleh seawal yang mungkin lah. Okey, instrumen kajian kalau boleh semasa nak bentang proposal dah ada dah instrumen kajian, dah siap, okey, dan sebaiknya dijalankan serentak. Okey, cuba dah siap dah sebelum persediaan pengurusan ni dah settle, dalam masa yang sama kita siapkan juga instrumen kajian ni. Okey, siapkan instrumen ataupun protokol kajian. Okey, kalau kita ada soalan-soalan yang kita akan tanyakan semasa temu bual tersebut. Kalau kita nak buat soal selidik, kita dah siapkan instrumen soal selidik tersebut. Okey, kalau kita nak buat ujian ataupun assessment kepada murid-murid, kita kena siapkan ujian tersebut. Okey, lepas dah siap, kita dapatkan kesahan daripada pakar-pakar lah. Okey, dalam UTM sendiri ramai pakar-pakar yang kita boleh minta tolong. Okey, dapatkan kesahan pakar ni bukan setakat untuk
protokol untuk membuat kajian sahaja, tetapi kesampaian ni juga sebenarnya akan membantu kita untuk menghasilkan instrumen kajian yang terbaik. Okey, contoh kalau kita rasa soalan ni betul ke, tepat ke, jadi bila kita hantar kepada pakar untuk dapatkan kesahan, nanti pakar sendiri akan tengok soalan ni adakah okey ke, tak okey ke, okey soalan ni berbaloi ditanya ke, ataupun terlalu banyak soalan ke, terlalu sikit soalan ke, nanti pakar akan bagi ataupun kongsikan pandangan. Lepas tu kita cubalah dapat jalankan kajian rintis. Cuba sebelum kita pergi jumpa dengan sampel sebenar, kita jumpa dulu dengan sampel-sampel yang sama, okey, sebagai kajian rintis. Ni bukannya kajian sebenar lah, tapi kita dah cuba untuk jalankan kajian rintis untuk kita tengok instrumen kita tu okey ke tak okey. Okey. Selepas tu kita pergi ke persediaan fizikal pula. Okey, persediaan fizikal kalau kita tengok apa fizikal yang perlu kita sediakan masa sebelum kita buat kajian ni. Okey, persediaan fizikal ni khususnya terutamanya jika kajian anda tu berada di kawasan yang asing daripada anda. Okey, saya kongsikan di sini disebabkan saya membuat kajian di kampung-kampung sekolah asli ataupun sekolah asli, sekolah orang asli. Okey, jadi lokasi kajian tersebut adalah boleh dikatakan asing lah untuk saya. Sebelum ni masa saya degree mungkin pernah juga ikut mana-mana program masuk kampung orang asli dan sebagainya. Okey, tapi kali ni kita pergi sendiri. Kita pergi kalau seorang-seorang. Okey, jadi kawasan ni adalah asing untuk kita. Sebelum kita pergi ke kawasan tersebut, kita perlu lakukan beberapa persediaan fizikal. Okey, pertama sekali adalah pastikan semua material tersedia. Okey, contohnya kita nak buat ujian kepada murid-murid. Okey, murid-murid ada 50 tapi kita bawa kertas ujian tersebut 30 je. Okey, jadi material dah tak cukup. Ataupun kita nak soal selidik 5 orang guru tapi kita cuma bawa 2 je paper. Kat dalam kampung orang asli tu, kita jangan expect ada kedai photostat ke, ada macam-macam lah. Okey, even kedai photostat ada kat sekolah tu mungkin ada, tapi takkan kita nak minta sekolah untuk print out kita punya kertas kajian kan. Jadi sebelum kita masuk ke dalam kawasan kajian yang kita nak pergi tu, kita kena pastikan semua barang-barang kita dah sedia. Okey, ataupun kalau kita nak bagi honorarium ataupun hadiah, kita nak sediakan hadiah untuk murid-murid yang kita buat ujian kita tu. Jadi kita kena sediakan awal-awal lah sebelum kita pergi. Pastikan semuanya dah cukup. Okey. Kemudian kita cuba hubungi pegawai ataupun individu berkaitan lah. Okey, kalau kita pergi ke sekolah, pegawai tersebut mestilah guru besar ataupun kalau guru besar tak boleh nak attend kita punya kajian ni, mungkin dia akan kebiasaannya dia akan paskan lah sama ada kepada guru penolong kanan ataupun mana-mana guru yang boleh membantu kita dalam kajian ni. Okay, jadi tapi kita kena pastikan yang kita dah hubungi, kita dah call mereka, kita dah bagi tahu mereka yang kita akan datang pada hari sekian-sekian-sekian, pukul sekian-sekian-sekian. Okey, dan kita kena lakukan kajian kawasan sekitar ni. Okey, ni sekali lah dengan persediaan kecemasan. Okey, kita kena pastikan masa kawasan sekitar ni apa yang ada kat dalam dia. Okey, sesuai ke kenderaan yang kita nak masuk nanti. Okey, sebagai contohnya lah, okey, saya pergi ke kawasan sekolah-sekolah asli di negeri Johor dan kebanyakan boleh dikatakan kebanyakan sekolah-sekolah asli ini berada di kawasan yang pedalaman. Okey, jadi kita tak ada line, okey, jalan tar pun ada yang ada yang tak ada, ataupun jalan tu setengah ada, tiba-tiba tak ada, lepas tu baru ada sikit kat depan tu. Okey, jadi kita kena lakukan kajian tu. Okey, macam mana kita nak pergi ke sana. Pastikan kereta ataupun kalau kita ada kereta nak naik kereta ataupun kita nak naik kalau tak ada kereta nak naik motor ke macam mana kan. Jadi kita kena pastikan lakukan kajian kawasan sekitar tu sama ada sesuai atau tak. Okey, dan juga persediaan kecemasan. Persediaan kecemasan ni mungkin saya underestimate sebenarnya, tapi saya letakkan ni sebagai sebelum ni. Okey, sebelum ni saya underestimate persediaan kecemasan ni. Okey, saya letakkan ni supaya mungkin boleh bagi idea kepada kawan-kawan yang lain tentang perlunya kepentingan persediaan kecemasan ni. Sebab apa? Sebab masa saya pergi ke sekolah asli ni, okay, saya tak prepare apa-apa kecemasan dan sebagainya kan. Jadi alhamdulillah tak ada apa-apa yang berlaku lah. Tapi andai kata ada apa-apa yang berlaku, itu yang sangat merisaukan. Sebabnya walaupun ada beberapa sekolah asli tu yang boleh kita akses melalui jalan raya dan
maksudnya melalui kereta lah. Okey, saya bawa kereta masuk ke dalam kampung asli tersebut, boleh masuk, tapi dalam hutan tu, jalan-jalan di dalam hutan tu mengambil masa yang agak lama lah. Ada sekolah yang pergi sampai 2 jam, 3 jam pergi, 3 jam balik. Okey, nak masuk ke sana 3 jam lebih. Okey, ada yang mungkin 1 jam. Okey, jadi persediaan kecemasan ni kita terutamanya tak kira lah lelaki ke perempuan ke, bagi saya ini adalah satu yang penting lah. Kita kena inform orang-orang terdekat yang kita masuk ke dalam kawasan tersebut. Jadi kalau ada apa-apa yang berlaku, mudahlah untuk orang cari kita ke, okey, dan sebagainya. Jadi benda ni memerlukan persediaan secara fizikal. Make sure kalau kita nak masuk melalui kereta, kereta tersebut mestilah boleh cukup minyak, cukup dah servis dan sebagainya, tayar okey dan sebagainya. Okey, ada tayar spare dan sebagainya. Okey. Itu adalah persediaan kecemasan. Okey, dan seterusnya dari segi persediaan fizikal ni, susun aktiviti pengumpulan data dengan baik. Okey. Susun aktiviti kita nak pergi ke lapangan ni dengan baik. Kenapa? Sebabnya kita walaupun kita dah buat kajian awal tentang kawasan ni, okey, mungkin kita dah expect okey, satu hari kita boleh pergi ke 2 sekolah yang berbeza. Pagi pergi sekolah ni, petang pergi sekolah ni. Okey. Kita tengok jarak, kita pun Google Map. Okey, Google Map jarak pada sekolah ni ke sekolah ni cuma setengah jam. Okey, 30 minit. Jadi sepatutnya sempat daripada kita nak pergi ke sini ke sini. Okey, kadang-kadang Google Map pun tak bagi maklumat dengan betul lah. Sebab apa? Bila kita sampai ke sana, contohnya saya bagi sekali lagi saya bagi pengalaman saya ketika berada di sekolah asli ni. Kadang-kadang memang kalau ikut Google Map ni, ya 30 minit. Tapi berdasarkan speed berapa, 60 km sejam, 80 km sejam. Okay? Tapi bila kita berada dalam hutan, dan kereta yang kita bawa tu takkan kita nak laju je kan. Okay? Jadi paling laju pun saya boleh pergi sampai 20 km sejam. Okay? Dan kebiasaannya dalam hutan tu, kereta saya tu cuma boleh bawa 10 km sejam. Jadi dia mengambil masa yang berkali ganda lah compare dengan yang sepatutnya. Jadi kalau kita tak susun jadual kita betul-betul, kita akan rushing dan kita takkan sempat untuk siapkan kajian tersebut. Okay? Dan juga keduanya kita kena kalau pun sekolah tu tak berada di dalam kawasan pedalaman sekalipun yang anda semua nak pergi. Mungkin sekolah tu sekolah biasa je. Tapi kena susun aktiviti ni. Kenapa? Sebab kadang-kadang sekolah pun ada program sendiri. Okay? Macam ada sekolah yang saya pergi, tiba-tiba hari tu dah ada program. Jadi limited masa untuk saya membuat kajian tersebut. Kita kena pastikan hari tu ada program sekolah ke, tak ada ke. Okay? Dan keduanya, kadang-kadang mungkin murid tu sendiri mengambil masa yang lebih untuk menjawab ujian tersebut. Ataupun mungkin guru tu sendiri, mungkin dia ada hal lain yang perlu dilakukan. Jadi mengambil masa. Okay? Jadi kita kena ada flexibility dalam jadual. Okay? Dan kita kena tak boleh ngam-ngam sangat kalau kita nak susun jadual ataupun aktiviti semasa di lapangan tersebut. Okay? Dan seterusnya persediaan daripada segi mental pula. Okay, persediaan dari segi mental ni kenapa? Pertama sekali kita kena biasakan diri dengan sampel kajian. Okay, kalau kita tak biasakan diri, kita rasa kita tak biasa, kita tak prepare untuk ada dalam situasi tersebut, dia akan mengganggu kita punya mental sewaktu menjalankan kajian tersebut. Kita kena biasakan, kita kena aware, kita kena kaji, buat kajian orang ni macam mana. Tak kira lah sama ada orang asli ke ataupun orang berada di kawasan kampung ke, orang berada di kawasan bandar ke. Jadi biasakan diri dengan sampel kajian tersebut. Biasakan diri dengan kalau boleh corak pemikiran mereka, tahap ekonomi mereka. Cuba biasakan diri sebelum kita berada di lapangan tersebut. Dan keduanya, jangan malu. Okey, benda nampak macam mudah je. Jangan malu. Okey, takkan tu bermasuk dalam persediaan kita kan. Okey, jangan malu ni sebab apa? Sebab bila kita dah berada di sana, kita dah spend cost, kita dah spend tenaga, kita dah spend masa untuk berada di sana, tiba-tiba kita malu nak tanya soalan. Kita sampai sana, kita cuma tanya soalan yang kita letak dalam tu je. Lepas tu kita diam dan kita balik. Okey. Jadi kalau boleh semasa berada di sana kita cuba tanya lebih lagi dengan guru-guru ataupun murid. Contohnya kita buat assessment, kita buat ujian dengan murid-murid. Okey, selepas habis ujian tu, kalau ada murid yang habis awal, kita tanya, "Oh, senang ke soalan ni?" Ataupun kalau ada murid yang
struggle nak jawab soalan tersebut. Tanya, susah ke? Apa yang susah untuk mereka? Apa yang mereka tak faham? Adakah mereka tak boleh baca ataupun mereka tak boleh faham soalan tersebut? Okay, bila kita tanya, bila kita tak malu untuk bertanya benda-benda yang nampak macam mudah ataupun simple ni, kita boleh dapatkan lebih lagi dapatan berbanding dengan kita cuma tanya yang dalam skrip saja. Okey. Dari segi mental pula, uh, seterusnya adalah belajar untuk menjadi pendengar baik. Okey. Dan juga stres bersifat neutral ni sekalilah belajar jadi pendengar yang baik dan juga bersifat neutral. Kenapa? Sebab kadang-kadang jawapan yang diberikan oleh oleh sampel tersebut, kita rasa terkejut dengan jawapan tu. Kita buat muka terkejut, kita macam tak nak dengar, betul ke ni? Kita buat macam serius lah macam tu kan. Okay, jadi kita tak nak macam tu, kita cuba belajar. Kita dah prepare, kita sampai sana kita jadi neutral. Kita tak ke sana untuk judge mana-mana pihak, kita tak ke sana untuk letakkan apa-apa perception terhadap sampel tersebut. Kita ke sana untuk dapatkan dapatan kajian. Jadi apa saja mereka katakan, okay, kita janganlah buat muka terkejut ke apa. Okay, fine, kita take note ke apa. Walaupun benda tu tak logik ke apa ke, okay, cuba jadi pendengar yang baik. Okay, dan cuba jadi neutral semasa menjalankan kajian tersebut. Okey, akhir sekali adalah sedikit tips lah. Okey, sebelum kita pergi ke lapangan. Okey, sebelum kita pergi ke lapangan, okey, sedikit tips ada ni khususnya untuk temu bual lah, ataupun kalau anda menjalankan kajian kualitatif khususnya untuk temu bual. Ni adalah sedikit tips yang kita boleh sediakan sebelum kita pergi. Pertama sekali, lakukan persediaan awal. Okey, persediaan awal tu apa? Persediaan awal tu sebelum kita pergi, kita dah prepare dulu. Prepare tu daripada segi apa? Prepare tu daripada segi kita dah pilih orang yang akan ditemu bual nanti. Pilih dengan baik. Okey, cara macam mana kita nak pilih orang yang akan ditemu bual nanti? Okey, kalau saya listkan pertama sekali orang tu mestilah berpengetahuan mendalam dalam bidang tersebut, dan keduanya boleh memberikan komitmen. Okay, sebelum kita nak pergi interview dia, orang tu mestilah ada knowledge, okay, dan keduanya boleh commit dengan masa. Knowledge tu kadang-kadang kita pergi, penat-penat kita pergi jauh-jauh jumpa orang tu, tapi orang tu tak tahu nak cakap apa. Orang tu tak ada, saya bukannya kajian ni, saya tak tahu benda ni. Benda ni mungkin saya cakap secara umum je lah. Okay, jadi benda tu tak valid lah, benda tu tak sedap lah untuk kita dengar, sebab dia bukan orang yang knowledgeable dalam bidang tersebut. Cari orang yang memang tahu, yang pernah buat kajian, ataupun orang yang memang berasal daripada sampel tersebut. Okey, itu adalah orang yang berpengetahuan. Okey, cari orang yang ada pengetahuan, knowledge dalam bidang tersebut. Keduanya, orang yang boleh memberikan komitmen. Kenapa? Orang kadang-kadang ada orang tu boleh, dia berpengetahuan, dia knowledgeable dalam bidang tersebut, tapi dia tak boleh nak commit dengan masa kita. Mungkin orang tu sangat busy. Okay, kita nak jumpa susah. Okay, kita nak jumpa tapi saya boleh contohnya dia kata dia boleh bagi masa dalam 10 minit je. Okay. Jadi untuk temu bual, untuk kaedah kajian kualitatif, dia memerlukan masa yang agak panjang lah. Okay. Mungkin sekitar 40 ke 1 jam proses interview tersebut berlaku. Jadi dia adalah satu proses yang lama lah. Bukan proses yang kita duduk kejap-kejap lepas tu dia boleh balik macam tu je. Jadi cari orang yang boleh, yang knowledgeable, dan juga orang yang boleh commit dengan masa tu. Okay, boleh bagi kita pinjamkan sedikit masa dia untuk bantu kita menjalankan kajian tersebut. Okay, dan keduanya adalah kita kena lakukan persediaan awal melalui, kita kena pilih cara untuk rekodkan temu bual tersebut. Okay, sama ada kita nak pilih melalui audio ke ataupun video. Kita nak record temu bual tersebut. Okay, jadi kita boleh pilih. Kebiasaannya yang saya pergi, kebanyakan orang mereka agak malulah kalau kita recordkan wajah mereka kan. Okay, jadi mereka akan pilih kalau saya nak record secara audio je boleh tak? Okay, boleh. Okay. Kalau kita nak record secara audio boleh ataupun video pun boleh, tapi kena pastikan persediaan awal yang kita lakukan tu adalah kita ada tools ataupun alat yang tepat, alat yang betul untuk kita gunakan semasa temu bual tersebut. Okay, contohnya kalau kita nak buat audio, sekurang-kurangnya kita boleh beli ataupun cari contohnya macam
kita ada beli mikrofon ni dekat Shopee, ada berapa puluh je, mungkin 20 lebih macam tu je kan. Okey, cari mikrofon yang kita boleh gunakan, okey, dan kita boleh record untuk sesi temu bual tersebut. Jadi taklah tiba-tiba lepas kita dah balik nanti kita dengar balik, oh tak clear suara orang tu sebab apa, kita tak ada mikrofon. Okey. Jadi kita cuba pilih, bila kita once kita dah pilih cara untuk kita recordkan temu bual tersebut, kita kena sediakan tools dengan baiklah. Okey. Kadang-kadang kita pilih nak bawa kamera, nak bawa video, tapi tiba-tiba memory card pula penuh. Okey. Jadi kita kena make sure benda-benda macam ni tak berlaku lah. Jadi kena ada persediaan awal. Memory card kosong, okey. Kalau ada mikrofon lebih baik dan sebagainya. Okey, keduanya, tips yang kedua adalah bangunkan protokol dengan baik. Okey, masa nak bangunkan protokol ni kita kena pilih lah. Okey, macam kita tahu kalau kita belajar dalam kelas research methodology pun kita akan tahulah, okey, cara protokol temu bual ni ada 3 jenis, structured, semi structured ataupun non structured lah. Masing-masing ada pro and cons masing-masing. Okey, dan kalau boleh kebiasaan yang saya tahu adalah semi structured lah. Semi structured ni maksudnya kita dah sediakan soalan, dan soalan tu lebih fleksibel. Kita boleh ajukan soalan kesinambungan daripada soalan-soalan yang sedia ada tersebut. Okey, kita rasa orang ni jawapan dia ada tambahan. Jadi kita rasa menarik untuk tahu lebih lanjut tentang jawapan orang yang ditemu bual tu. Okey, jadi kita tambah sedikit soalan yang luar daripada pertukaran soalan tersebut. Okey, keduanya elakkan soalan ya atau tak. Okey, kalau kita datang sana kita tanya ya, adakah bla 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 bla, orang tu akan ada tendensi untuk jawab ya atau tak. And then tak ada apa-apa huraian. Kalau boleh soalan yang kita bagi tu bukan akan terhasil daripada soalan ya atau tak lah. Okey, kalau boleh sebelum kita pergi tu kita sendiri tanya soalan tu kepada diri kita. Kalau kita sendiri jawab ya atau tidak saja lepas tu habis, maksudnya soalan tu ada masalah lah. Okey, dan kemudiannya tanya cuma satu soalan dalam satu masa. Okey, kita jangan expect kita tanya soalan 10 soalan dan dia akan jawab 10 soalan. Okey, tanya satu, biar dia jawab satu. Jangan tanya 3 sekaligus. Lepas tu nanti dia akan lupa, soalan tadi tu akan termiss out. Bila kita nak buat transkrip nanti, kita akan lupa, alamak soalan ni dia termiss, orang ni termiss. Kita memang dah tanya, tapi orang ni akan termiss out lah sebab kita tanya banyak soalan dalam satu masa. Okey. Okey, dan semasa temu bual, semasa temu bual tersebut kita kena pilih tempat yang bersesuaian. Tempat yang bersesuaian ni apa? Bila kita sampai ke sekolah, kita kena cuba cari kat mana yang senyap, kat mana yang orang lain tak boleh dengar. Okey. Kalau tempat tu dalam kelas, sebagai contohnya, kita nak interview cikgu, and then cikgu tu kata, boleh tak kita buat dalam kelas? Okey. Tapi dalam kelas ada ramai murid-murid yang mungkin bising dan sebagainya. Jadi dia akan mengganggu dapatan kajian tu, dia akan mengganggulah hasil daripada kita punya temu bual tu. Okey, jadi kalau boleh kebiasaannya kalau cikgu tersebut tanya kita nak buat kat mana, boleh minta di bilik mesyuarat dan sebagainya lah. Kalau bilik guru, kita takut orang lain pun akan dengar. Jadi kalau boleh untuk temu bual tersebut biarlah orang lain tak dengar. Sebab apa? Sebab orang yang ditemu bual nanti boleh bercakap ikut pandangan dia. Okey, jadi kalau dia berada di tempat yang orang lain boleh dengar apa yang dia cakap, jadi mungkin dia akan rasa malu-malu ataupun takut-takut untuk jawab soalan tersebut. Okey. Dan seterusnya kawal body language, ataupun tunjukkan yang kita interested dengan jawapan dia. Okey, janganlah kita tunjuk lepas tu kita tulis je, tak tengok pun orang tu. Okey. Kalau boleh buat idea ya betul macam. Jadi dia akan ada tendensi untuk jawab lebih dalam soalan yang kita tanyakan tadi. Okey. Cuba kawal body language. Jangan tunjuk yang kita rasa buat muka serius lah, ataupun jangan tunjuk yang kita buat rasa boring semasa orang tu cakap. Jadi dia akan menyebabkan data orang tu akan tak bagi maklumat yang lebih mendalam lah. Okey, tunjukkan yang kita interested dengan jawapan tersebut. Okey, dan senyum. Okey, dan ambil mood. Ambil mood ni apa? Ambil mood tu sebelum kita mulakan interview tu, kita jangan terus datang, cikgu saya datang nak interview cikgu. Okey, jadi mungkin cikgu tersebut akan rasa intimidated lah. Okey, cuba tanya dulu, cikgu okey ke, dah makan ke, ramai ke datang hari ni, murid okey ke, semua ke. Cuba mulakan, ambil mood dulu. Cuba mulakan dengan soalan-soalan yang di luar daripada
daripada soalan yang kita akan tanyakan kepada cikgu tersebut ataupun orang yang akan ditemu bual tersebut. Jadi bila kita dah ada macam tu, mereka sendiri akan rasa selesa untuk berkongsi jawapan dengan kita. Okey, dan akhir sekali saya letakkan peribahasa kat sini, masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang kerbau menguak. Okey, ataupun dalam bahasa Inggeris kita senang kata speak their language. Speak their language ni maksudnya apa? Bila kita interview guru, kita boleh tanya soalan yang selaras dengan tahap intellectual guru tersebut. Kalau kita interview murid orang asli ataupun murid sekolah, okey, kita kena rendahkan kita punya tahap soalan tu. Jangan gunakan term ataupun perkataan-perkataan yang terlalu bombastik dan sebagainya. Okey, jadi mereka akan rasa susah untuk jawab soalan tersebut. Contohnya kalau kita tanya dekat mungkin ibu bapa murid orang asli, kita akan rasa kita jangan tanya soalan yang terlalu susah, perkataan-perkataan terlalu susah. Kita rendahkan kita punya tahap soalan tersebut supaya mereka pun boleh dapat jawab soalan tersebut. Okey, jadi kita kena gunakan ataupun speak their language. Okey, jadi setakat itu saja perkongsian daripada saya. Okey, sedikit tips lah daripada saya, dan mungkin ada ramai lagi yang lebih berpengalaman, tapi saya cuma kongsikan apa yang saya dapat daripada pengalaman saya lah. Itu saja. Okey, terima kasih. Okay, terima kasih diucapkan kepada Hakim. Okay, sangat berpengalaman lah dalam mengutip data kan bersama dengan Dr. Halim sebelum ini. Menjelajah ke pelosok kampung orang asli untuk mendapatkan data bagi menyelesaikan kajian yang ingin dijalankan. Dr. Halim, sebelum tu boleh tak saya nak minta Dr. Halim untuk buka mana-mana paparan slide untuk kita tangkap gambar. Dr. Halim sekejap, tadi saya ada tertinggal beberapa gambar Dr. Halim. Boleh Dr. Halim mohon untuk ke mana-mana slide untuk saya tangkapkan gambar tak? Okay, Ikram, saya rasa saya buka first page lah Okay, alright. Alright. Okay, alright. Nak buka video Okay. Okay, buka video. Ini slide masih lagi di paparan, terima kasih kan Dr. Halim? Buka first slide dah Dr. Ikram? Oh iya ke? Ke saya kena buka baru je Buka baru Dr. Halim. Okay, saya akan Okay, dah. dah Okay, 1, 2, 3. Okay, one more Okay, terima kasih. Jadi saya minta semua peserta untuk buka kamera, kita tangkap gambar bersama. Nanti semua gambar dan juga video recording saya akan kongsikan dalam channel Telegram kita Nanti pelajar-pelajar boleh dapatkan maklumat-maklumat melalui Telegram yang telah saya kongsikan sebentar tadi. Okay, saya minta kepada semua pelajar atau peserta untuk sama-sama buka kamera. Dr. Halim, saya rasa boleh stop sharing dulu. Dr. Ikram, sekejap. Okay, sekejap saya stop sharing Okay. Yes. Do you want to save? No. Alright, okay. Okay, 1. Saya ambil paparan yang pertama dulu. 1, 2, 3. One more. Okay, 1, 2, 3. Okay, saya mewakili grup RGSME ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Halim, saudari Ain dan juga Encik Hakim atas kesudian untuk berkongsi bersama-sama dengan kita pada hari ini. Satu perkongsian yang sangat baik kepada semua pelajar-pelajar yang ingin menjalankan kajian nanti. Jadi dah pukul 4, kita tangguhkan kita punya kolokvium pada hari ini dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul as, dan kita berjumpa lagi dalam sesi yang seterusnya yang mana semua maklumat saya akan kongsikan dalam channel Telegram. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Pro. Thank you, Doctor. Okay.